Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa khabar semua? Moga-moga dalam keadaan sihat sejahtera. Saya kurang sikit sihat, tapi insya-Allah doakan saya. Itu yang saya minta tu, anda doakan saya untuk terus bersama dengan anda insya-Allah sepanjang 2 jam ini. Baiklah para penonton sekalian, hari ini hari Ahad 8 Mac 2020 bersamaan dengan 13 Rejab 1441 Hijrah. Kita masih dalam mood kira turun untuk sama-sama kita menyambut Ramadan Al-Mubarak tak lama lagi insya-Allah. Baiklah, untuk hari ini kita bawakan kepada anda perbincangan yang sangat istimewa. Semua kena ambil tahu, semua kena sedia maklum bahawasanya akidah kita bincangkan tentang syafaat agung. InsyaAllah selalu dengar tentang syafaat kan. Hari ini kita bincangkan dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu kita yang telah berada di studio. Alhamdulillah imamkan kami solat tadi. Alhamdulillah kita sangat beruntung kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Yang berbahagia Datuk Dr. Zahazan Muhammad bersama dengan kita. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, banyak Datuk kita akan kongsikan Datuk. Terutamanya ramai yang akan bertanyakan saya pasti tentang syafaat ini. Cumanya kepada anda semua, jika ada soalan nak diajukan, caranya macam mana? Hubungi kami di talian 0355690349. Tu di skrin dah terpapar tu. Ataupun anda boleh sahaja menggunakan aplikasi WhatsApp, nombornya 011123364480, atau capaian kami melalui page kami ataupun Facebook kami, laman Facebook kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah sama-sama boleh share juga, boleh kongsikan juga video yang insyaAllah. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Datuk, jika sebutkan tentang syafaat ini, mungkin Datuk, sebelum kita nak ceritakan dengan lebih lanjut tentang syafaat, boleh tak bagi gambaran apa yang sebenarnya berlaku dalam hari yang mana dipanggil sebagai Yaumiddin itu, iaitu hari kebangkitan, yakni hari kiamat. Silakan Datuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Da'i yang dimuliakan Allah sekalian dan para penonton, ibu ayah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi pertamanya kalau kita lihat perkataan syafaat. Syafaat ni datang perkataan bahasa Arab. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Fajr sebagai contohnya, bila Allah firman Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wal layalin ashr wasyafa'i wal watr wal laili dha yasr. Jadi perkataan yang digunakan di situ wasyafa'i wal watr. Jadi kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, syafaat ni berarti penggenapan ataupun tazkiyah ataupun mencukupkan. Dan sebagai contohnya mungkin da'i pun pernah mengalami situasi ketika kita belajar kat universiti, bukan? Ketika peperiksaan yang susah, mungkin subjek, kalau kita tak dapat lulus subjek tu berarti kita tak boleh graduate contohnya. Tertekannya tu. Jadi jumpalah kita dengan profesor, kita cuma dapat 49, maka lulus 50. Wahai Prof, Ustaz, ya Sayyidi, satu saja saya minta pada waktu ini, satu saja, please, tolong. Lau samahta, aku cakap bahasa Arab. Satu ni bolehkan saya untuk dapat 50 dan 50 menyebabkan saya lulus, saya boleh graduate daripada universiti. Kalau tak, saya kena delay lagi 1 semester. Kena tunggu lagi. Mungkin dapat beasiswa yang berada di luar negara, terasa sangat situasi seperti ini. Maka demikian juga kalau kita perhatikan dalam situasi akhirat nanti, bila seseorang itu berada di mahkamah Allah, maka ada ketikanya kita merasakan sangat perlukan bantuan. Bantuan dimaksudkan itu untuk membolehkan seorang lepas daripada siksa Allah. Ya, kerana kalau kita di dunia digambarkan kita ada kesukaran, maka adalah syafi', ada hamim datang untuk bantu kita. Kalau seorang itu ditangkap sekalipun dilokapkan, kalau bagi tahanan reman, bagi tebusan, boleh keluar. Dunia dari sudut keuangannya, syafaat bentuk dunia itu boleh diperoleh, tapi di akhirat yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah gambarkan pada hari itu suami lagi pada isteri, isteri lagi pada suami, anak lagi pada bapa, bapa lagi daripada anak. Semua orang pada hari itu memerlukan urusannya sendiri. Bahkan kalau kita baca dalam hadis-hadis yang sahih, contohnya riwayat Muslim, hadis yang panjang menceritakan pada situasi pada hari akhirat nanti, manusia berada dalam keadaan kelam kabut, kepanasan yang amat sangat, dahaga yang amat sangat, keluar daripada kubur itu semuanya dahaga. Jadi ketika mereka menuju ke perjalanan kepada mahsyar, dihalau oleh malaikat, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq. Jadi pada hari itu semua orang akan ketakutan yang amat sangat. Semuanya terdiam, semuanya tak bercakap, berdetik nafas pun tidak kedengaran. Jadi pada situasi itu mereka akan datang kepada
Nabi Allah Adam alaihissalam. Meminta pada Nabi Adam untuk dimulakan hisab, diberi syafaat. Maka Nabi Adam diberitahu oleh manusia sekaliannya, berkata, wahai Nabi Adam, Tuhan adalah Abul Bashar, bapa kepada sekalian manusia, bagilah syafaat kepada kami. Maka Nabi Adam telah menyatakan, aku sendiri pun tidak pasti pada hari ini bagaimana kedudukanku. Kerana aku pernah memakan buah terlarang ketika dalam syurga dahulu. Lalu Allah mengusirku. Aku pun tidak pasti nasibku pada hari ini. Pergilah kepada Nabi Nuh. Maka mereka pun pergi kepada Syekhul Anbiya, Nabi Nuh pula. Untuk minta bantuan daripadanya. Nabi Nuh pun akhirnya memberikan alasan, aku tidak boleh bantu kamu. Kerana pada hari ketika berlakunya taufan, ketika berlakunya banjir besar itu, aku minta pada Allah benda yang tidak sepatutnya. La tas'al ma laysa laka bihi ilmun. Itu ketika Nabi Nuh telah minta kepada Allah agar diselamatkan anaknya itu. Anaknya tenggelam. Fakana minal ghariqin, orang di kalangan orang yang tenggelam pada hari itu karam. Maka aku takut itu menjadi satu kesalahan di sisi Allah. Mereka pun datang bertemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS pun tidak dapat memberi pada mereka syafaat. Mereka pergi pada Nabi Musa. Nabi Musa pula berkata, aku pernah membunuh seorang tanpa disengajakan. Dan apakah hukum diriku? Nabi Musa berkata, bima fi ma'na, begitulah keadaannya. Mereka pergi kepada Nabi Isa AS. Dalam hadis tidak menyatakan apakah pengakuan Nabi Isa terhadap kesalahannya. Wala yazkur zanbahu. Nabi Isa tidak menyatakan apa kesalahannya, cuma baginda mengatakan, aku tidak boleh beri syafaat. Pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia berbondong-bondong ini tiada pilihan melainkan menuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat yang terdahulu sampai umat terkemudian semuanya datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meminta agar diberikan syafaat. Dan syafaat yang dimaksudkan dalam peristiwa itu adalah syafaat untuk disegerakan hisab. Mungkin dai biasa mengalami situasi kalau di dunia, katalah kita nak pergi travel ke mana-mana tempat dalam dunia, contohnya nak pergi umrah lah. Kita pun pergi ke pihak untuk keluarkan pasport. Ya, di bahagian immigration. Kita pergi pukul 7 dah sampai, pukul 8 buka kaunter. Tiba-tiba pukul 8 buka kaunter pun tak dibuka. Tiba-tiba orang tu beratur panjang, kita dah datang pukul 7 tadi dapat nombor 99, contoh. Ini situasi mungkin berlaku, nak buat IC dan sebagainya. Tiba-tiba menjelang pukul 8 tidak dibuka. Pukul 8.30 tiba dibuat pengumuman. Minta maaf, ini sistem down. Contoh. Ini tak berlaku lah di negara maju macam negara kita, insyaAllah. Jadi bila berlaku situasi ini, kita merasa resah, marah, rasa macam nak ribut, nak menjerit ada, nak menangis pun ada. Kan bayangkan situasi seperti itu kan. Atau anak-anak kita mengambil keputusan SPM baru-baru ni, pergi ke sekolah, tunggu, tak keluar-keluar keputusannya. Kan penat. Bayangkan di akhirat, ketika mereka menanti itu ribuan tahun, peluh menenggelami mereka. Bagi mereka yang rajin melakukan maksiat, ketika di dunia, maka peluh akan datang matahari sejengkal atas kepala, atau sebatu di atas kepala. Ketika malamnya gelap, gelita. Itu sebab kita diajar dalam doa untuk sentiasa mengamalkan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, beri kepada kami nur, cahaya. Kerana kiamat itu berlaku begitu panjang. Jadi Yaumul Mahsyar ni hari yang sangat menakutkan, menggentarkan. Tiada siapa berani bercakap, malaikat pun terdiam. Maka pada saat itulah manusia berbondong-bondong dalam keluh kesah yang sangat tak tahu apa nak buat ini. Mereka merayu kepada Nabi kita SAW. Maka Nabi datang bersujud di bawah arasy Allah SWT. Bersujud di bawah arasy untuk meminta kepada Allah, memuji Allah dengan selayak-layaknya yang diwahyukan kepada baginda kalimah-kalimah pujian itu, supaya Allah memulakan proses hisab. Jadi ini yang dipanggil sebagai asy-syafa'atul uzma. Ya, syafaat yang paling besar, iaitu menyegerakan, memulakan, meminta kepada Allah agar dimulakan peristiwa hisab itu bagi manusia menjalani proses yang berikutnya. Masya Allah. Jika dilihat kepada mukadimah ini pun Datuk, ya, bagaimana manusia ketika itu dalam hari yang penuh dengan kacau bilau itu mengharapkan satu pertolongan daripada Nabi Muhammad SAW untuk, walaupun hanya sekadar untuk menyegerakan. Itu belum cerita lagi yang baik atau buruk itu lebih, ya Datuk. Masya Allah, risaunya kita. Baiklah Datuk, mungkin kita boleh teruskan dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook ini. Sahabat kita Yong Kamalia katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru-kru yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai orang Islam, di akhirat nanti kita teramat mengharapkan syafaat dari Nabi SAW. Apakah yang dimaksudkan dengan syafaat agung? Yang kedua, siapakah yang layak mendapatkannya? Silakan Datuk. Da'i dan juga para penonton yang dirahmati dikasihi Allah sekalian. Tak lupa pada para kru kita datang pagi-pagi pada waktu ini. Betul. Jadi kalau kita perhatikan dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW sabda,
idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul thumma sallu alaihi fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran thumma sallallahu alaihi alwasila fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala li alwasila halat lahu syafa'ah. Dalam hadis sahih ini Nabi telah bersabda, apabila kamu mendengar muazzin memandangkan azan, maka hendaklah kamu menjawab sebagaimana diungkapkan olehnya. Dan apabila selesai daripada muazzin memandangkan azan itu, maka doalah untukku agar mendapat maqam al-mahmud. Ya, selepas azan kita berdoa, Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Jadi doa ini diajar oleh Nabi SAW untuk kita ungkapkan ketika lepas azan. Kerana Nabi telah bersabda bahawa bila kamu dengar azan, cakap sebagaimana yang diungkapkan oleh muazzin itu, dan selesai daripada azan itu berdoalah sebagaimana yang diajar dan mohon kepada Allah agar aku dapat tempat maqam mahmud. Dan aku mengharapkan seorang yang memperolehnya itulah aku sebenarnya. Siapa yang berdoa dengan doa tersebut, maka halal ataupun pasti dia akan mendapat syafaatku di akhirat. Jadi ini dimaksudkan sebagai maqam mahmud yang telah kita jelaskan di awal-awal tadi, iaitu manusia pada dalam keresahan, keributan pada hari itu, mereka menanti-nanti apakah nasib mereka, maka Nabi SAW telah bersujud di bawah arasy Allah SWT, mohon kepada Allah untuk dimulakan hisab. Ini namanya syafaatul uzma. Ya, maqam mahmud yang diberikan hanya kepada seorang manusia, tak lain tak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa kalau dengar azan, jawab. Lepas azan, doa. Dan nombor 3, untuk membolehkan seorang itu mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, banyakkan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 perkara yang bolehkan kita dapat syafaat Nabi. Syafaat uzma telah dijelaskan, iaitu kebenaran oleh Allah SWT terhadap malaikat untuk memulakan proses hisab di atas permintaan Nabi kita Muhammad SAW, menunjukkan kedudukan baginda. Dan kita yang nak mendapat syafaat Nabi, buatlah 3 perkara. Banyakkan doa, banyakkan selawat ke atas Nabi, dan jangan lupa selepas azan berdoalah dengan zikir, dengan wirid, dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW itu. InsyaAllah. Baiklah Datuk, bila sebut tentang, ramai juga nak tahu juga yang tadi tu, soalan kedua tu, siapa yang layak sebenarnya untuk mendapat syafaat ni? Tapi jawapannya kejap lagi Datuk ya. Kita huraikan. Kepada anda semua, terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja anda berada, anda masih lagi menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas sokongan anda. Kerana sokongan anda lah kami terus teguh berdiri di sini untuk memberi manfaat untuk kepada semua, insya-Allah. Cumanya hari ini Tanyalah Ustaz kita bicarakan tentang akidah. Tajuk kecilnya iaitu syafaat agung. Kita semua sedia maklum bahawasanya syafaat itu akan ada yang mana pada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan kepada umat-umatnya, seperti mana yang Datuk Dr. Zahazan Muhammad menyatakan tadi. Cumanya Datuk, tadi kita ada soalan daripada sahabat kita yang kedua tadi, bertanyakan tentang siapa yang layak sebenarnya yang boleh menerima syafaat itu. Silakan Datuk. Jadi golongan yang layak untuk menerima syafaat Nabi SAW ini, yang pertama adalah orang yang rajin berselawat ke atas Nabi SAW. Ya, kerana dalam hadis menyatakan bahawa faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Manakala siapa yang banyak selawat ke atas Nabi SAW, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang selawat ke atas Nabi, maka Allah SWT akan berselawat untuk baginda. Untuk seorang yang selawat ke atas Nabi itu sebanyak 10 kali. Ini antara kelebihan orang yang berselawat. Yang kedua, hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Nabi, berdoa kepada Allah SWT. Contoh doa yang baik untuk kita amalkan, ya, da'i dan juga para penonton yang mulia Allah sekalian. Nabi mengajar kita, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Kali kalau da'i nak ikut ke ataupun muslim-muslimat sekalian nak ikut, cuba ikut sama saya baca pada waktu ini.
Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak putus-putus, dan aku mohon kepadamu kemuliaan dapat menemani Rasulullah SAW masuki syurga yang tinggi. Sebab itu ada seorang sahabat bernama Rabi'ah, rajin berkhidmat untuk Nabi SAW. Maka Nabi bertanya kepadanya, apa yang kau nak, wahai Rabi'ah? Beri aku mohon kepada Allah. Maka beliau menjawab, wahai Rasulullah SAW, berilah kepada saya kemuliaan untuk menemani Rasulullah masuk syurga. Maka jawapan Rasulullah SAW kepada sahabat ini, fa'ini ala nafsika bi kathrati sujud. Bantulah aku untuk merealisasikan hajatmu itu, wahai Rabi'ah, dengan cara banyakkan sembahyang olehmu. Kau banyak sembahyang, sujud masukkan sembahyang, ya. Banyakkan sembahyang sunat, sembahyang fardu yang wajib dikerjakan, maka nanti aku bagi syafaat kepadamu untuk menemani aku masuk syurga. Masya-Allah. Ini di antara kelebihan orang yang rajin bersembahyang sunat. Lagi yang ketiga, kalau kita lihat, adalah berdoa untuk Nabi mendapat maqam mahmud di akhirat, iaitu lepas azan yang telah kita pelajari tadi. Nombor 5, kita boleh dalam hidup ini banyakkan baca Al-Quran, kerana dalam hadis sahih menyatakan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu akan Al-Quran, kerana akhirat nanti orang yang baca Quran, maka Quran akan menjadi pemberi syafaat untuknya, melengkapkan kekurangannya. Bahkan sejak di alam kubur lagi, orang yang rajin baca surah Al-Mulk, contohnya orang yang baca surah As-Sajadah, nak tidur pada waktu malam, maka surah-surah itu akan menjadi pendinding kepada hujanan atau banyaknya soalan-soalan yang malaikat kemukakan, maka surah-surah ini akan bertindak menjadi seolah-olah macam lawyer kepadanya. Jadi ini satu nikmat bagi orang yang sentiasa mengamal dengan ayat-ayat Quran, membaca surah-surah tertentu. Mudah-mudahan kalau kita dapat mengamalkan perkara-perkara tersebut, kita akan mendapat syafaat di sisi Allah di akhirat nanti. Itu dia. Kita tidak boleh bayangkan, Datuk, macam mana keadaan ketika gambaran di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, dengan keresahan manusia untuk melihat apakah nasibnya di depan Allahu Akbar, dengan disaksikan oleh ramai manusia ketika itu segala amalan kita. Allahu Akbar. Baik, Datuk, mungkin boleh menjawab soalan daripada sahabat kita ini tentang peristiwa pula. Hasnidar Hashim di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mengapakah Allah mengurniakan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW sahaja? Apakah peristiwa yang membolehkan Rasulullah menerimanya? Kemudian yang kedua, adakah selain Rasulullah ada Nabi atau sahabat yang diberikan Allah kemuliaan seperti pertolongan yang bukan kategori syafaat tetapi pertolongan? Silakan, Datuk. Baik. Da'i dan para penonton dimiliki Allah sekalian. Kita melihat dalam hadis sahih bagaimana Nabi SAW telah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." U'titu syafa'ah. Nabi telah menyatakan bahawa aku diberi kemuliaan, kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Salah satu yang Nabi nyatakan adalah syafaat. Jadi begitu juga kalau kita perhatikan banyak hadis-hadis yang bertaraf mutawatir, maknanya hadis sahih yang sangat kuat yang menunjukkan kepada kemuliaan kedudukan Nabi yang Allah berikan. Ini perkara kita tak boleh nak persoalkan. Kerana Allah menyatakan dalam Quran, "Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, ikhtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzu fadlin azim." Allah SWT memiliki kekurniaan dia nak beri kepada siapa yang dia beri, kita tidak ada hak untuk mempersoalkannya. Jadi dalam hadis yang lain kalau kita perhatikan riwayat Bukhari, "Innan nasa yasiruna yawmal qiyamati juthan, kullu ummatin tatba'u nabiyyaha yaquluna ya fulan ishfa' hatta tantahi syafa'atu ila nabi fadzalika yaumu yab'atsu Allahu al-maqam al-mahmud." Pada hari kiamat nanti semua manusia akan berada dalam keadaan kelam kabut, hiruk pikuk, keluh kesah, keributan yang amat sangat. Semua mereka berusaha untuk mengikut Nabi masing-masing. Umat Nabi Musa ikut Nabi Musa, umat Nabi Isa mengikut Nabi Isa. Tiba-tiba mereka mohon kepada Nabi mereka syafaat, tak ada seorang pun dapat memberikannya. Seperti yang kita jelaskan awal-awal tadi. Mereka minta Nabi Adam menolak, minta kepada Nabi Nuh menolak, minta kepada Nabi Ibrahim mengatakan aku tidak mampu, beri kepada Nabi Musa pun mengatakan aku tidak mampu untuk memberikan kamu syafaat. Mereka beri kepada Nabi Isa AS, jumpa dengan Nabi Isa pun jawab benda yang sama. Akhirnya syafaat itu datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini dipanggil sebagai Asy-Syafa'atul Uzma. Bahkan dalam hadis yang lain kalau kita perhatikan, semua ini hadis sahih, mutawatir. Bahawa Nabi telah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa uridu an aqtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah."
Nabi telah pun bersabda bahawa semua umat telah memohon kepada Tuhan mereka, kepada Allah SWT, hajat masing-masing Allah makbulkan. Kecuali aku, kata Nabi kita SAW. Aku menyimpan kemakbulan doaku hanya untuk akhirat sebagai syafaat untuk umatku pada hari akhirat nanti. Ya, itu sebab kalau kita perhatikan kasih sayang Nabi SAW ni membawa baginda untuk mohon kepada Allah supaya dilambatkan kemakbulan itu semata-mata untuk kita. Untuk akhirat nanti. Ya, kerana apa? Kerana orang yang layak mendapat syafaat ni adalah orang yang dalam hatinya ada tauhid. Allahu Akbar. Ada kalimah tidak mensyirikkan Allah Taala, kalimah thayyibah. Kerana diumpamakan oleh Dr. Muhammad Ratib Nabulsi, seorang ahli tafsir yang terkemuka dari bumi Syam, orang yang beriman kepada Allah ni kalaulah diibaratkan mereka menaiki kereta api, kalau kita bayangkan dengan kehidupan kita, kita nak menuju ke satu destinasi. Ya. Katalah nak menuju ke utara. Maka orang beriman disuruh pergi ke utara. Contohnya kita nak pergi gambaran mudah. Nak balik kampung lah ni, balik naik kereta api ke utara. Maka dalam perjalanan menaiki kereta api ni mungkin seseorang itu melakukan kesilapan. Mungkin dia bergaduh dengan orang, mungkin makanannya tumpah di bajunya, mungkin dia pergi ke tandas rosakkan tandas, mungkin ada kesilapan-kesilapan seperti itu. Tetapi madama al-ghayatu wadihatan. Selagi mana matlamat itu jelas, iaitu destinasi jelas akhirat untuk dia pergi, kesilapan-kesilapan yang berlaku itu boleh diampunkan oleh Allah. Masya Allah. Diampunkan. Sebaliknya orang yang tersesat jalan adalah orang yang disuruh untuk menaiki ke arah utara, dia pergi ke arah selatan. Walaupun dalam perjalanan ke selatan itu pakaiannya kemas, sikapnya baik, tanggungjawabnya kepada orang, mungkin bagi orang makan, tapi semua tak dipandang oleh Allah Taala kerana destinasinya salah. Jadi bagi orang yang beriman kepada Allah, mereka kena yakin bahawa walaupun mereka melakukan kesilapan, dosa, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, berusahalah untuk bertaubat. Berusaha untuk baiki diri. Kerana dalam diri itu ada kalimah tauhid, maka orang seperti ini akan diberikan syafaat oleh Nabi SAW di akhirat nanti. Jadi inilah di antara kelebihan untuk jadi orang beriman, selagi mana kalau keimanan itu dia penuhi dengan syarat-syarat yang telah pun diletakkan oleh Islam. Saya teringat satu peristiwa berlaku pada seorang cucu Nabi yang bernama Ja'far As-Sadiq. Imam besar ini guru pada Abu Hanifah. Tapi beliau bukannya orang Syiah ya, untuk didakwa oleh orang Syiah bahawa inilah asas mazhab mereka. Imam Ja'far As-Sadiq tak ada kena dengan Syiah. Beliau adalah seorang keturunan Nabi, seorang ulama yang hebat. Orang Syiah menggunakan namanya. Jadi Imam Ja'far As-Sadiq ini berkata kepada penduduk Iraq, kamu semua melihat pada ayat surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dalam ayat itu mengatakan, katakan kepada mereka yang melakukan kesilapan bahawa Allah itu Maha Mengampun, Maha Penyayang. Dengan syarat kamu taubat dengan taubat nasuha dengan bersungguh. Sebenarnya kami melihat ada ayat lain yang lebih arja. Arja ni berarti satu ayat yang penuh dengan pengharapan yang Allah janjikan untuk kami lebih daripada ayat itu. Apakah ayatnya, wahai Tuan Guru yang mulia? Mereka bertanya. Maka beliau membacakan ayat pendek daripada surah Duha, iaitu Allah Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti Allah akan beri kepada kamu, wahai Muhammad, kamu akan redha, kamu akan gembira. Apakah maksud ayat ini? Kata beliau, ayat ini menunjukkan kedudukan syafaat di akhirat nanti, yang mana Allah beri kepada Nabi kita SAW satu keutamaan, kelebihan yang tidak diberi kepada mana-mana manusia, mana-mana Nabi yang lain, iaitu kemuliaan untuk mengeluarkan orang yang bersalah ini agar diampunkan oleh Allah, dikeluarkan dari neraka, diringankan seksa. Ada bagai-bagai bentuk syafaat yang dihuraikan oleh para ulama berpandu kepada hadis-hadis dan juga penjelasan oleh Nabi SAW sendiri. Jadi ayat ini kata Imam Ja'far As-Sadiq adalah ayat yang lebih arja, lebih kami gembira untuk membacanya lebih daripada ayat yang kamu bacakan tadi. Masya Allah. Baik Datuk, soalan yang kedua daripada sahabat kita tadi, ada tak selain daripada Rasulullah SAW, ada lagi insan yang mana akan dapat memberikan pertolongan? Ya, kita dapat melihat daripada banyak bukti menerusi hadis bahawa syafaat ini turut diberikan kepada beberapa makhluk Allah yang lain, beberapa jenis makhluk Allah yang lain. Contohnya malaikat. Malaikat akan beri syafaat kepada manusia. Masya Allah. Jadi kita dapat melihat sebagai contohnya Syekh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi dan kitabnya Futuhat Makkiyah berkata, syafaat malaikat ini khusus untuk orang melakukan maksiat tetapi memiliki akhlak yang mulia. Jadi mereka melakukan maksiat tapi akhlaknya punya baik, Masya Allah. Kerana itu dalam hadis sahih yang lain Nabi telah bersabda, inna ahadakum la yablughu
darajat sa'imin al-qa'imin bi husni khuluqihi. Sungguhnya orang itu sampai kepada darjat orang yang rajin qiyam malam dan juga rajin puasa pada siangnya kerana akhlaknya yang mulia. Jadi dalam hadis menunjukkan bahawa orang yang berakhlak mulia ni walaupun dia buat maksiat, kita bukan galakkan orang buat maksiat ni, lebih baik tuan-tuan ya. Tapi ada orang yang kadang-kadang dia tak boleh nak kawal diri dia. Dia datang ke masjid, dia boleh jadi imam, baca Qurannya bagus. Tapi kerana suaranya baik, nanti dia pergi ke kenduri kahwin, dia boleh berkaraoke pula. Jadi orang seperti ni, dia orang yang kontras personality seperti ini. Dia boleh buat baik dan boleh buat jahat juga sama. Tapi akhlaknya cukup baik. Kalau hari raya dia yang mula-mula bagi ucapan selamat kepada adik-beradiknya, dia paling kuat jaga silaturahim. Tapi kelemahan-kelemahannya pada aspek pelaksanaan Islam itu. Maka orang seperti ini akan mendapat syafaat daripada para malaikat. Masya Allah. Yang kedua, kalau kita lihat syafaat yang telah digambarkan dalam hadis itu datang daripada Al-Quran Karim. Masya Allah. Kerana Nabi telah bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u Zahrawaini Al-Baqarah wa surat Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayatani aw ka'annahuma firqani min tayrin sawafin tuhajjani an ashabihima." Nabi telah bersabda bahawa bacalah Quran, Quran menjadi pemberi syafaat di akhirat. Ambil beratlah dua surah yang utama iaitu Al-Baqarah dengan Ali Imran. Kerana kedua-duanya akan datang di akhirat seperti sekumpulan burung-burung, sekumpulan awan yang akan menaungi dan memberikan hujah kepada Allah untuk orang yang rajin beramal dengannya. Jadi ini antara kelebihan surah-surah Al-Quran. Banyak surah-surah lain seperti Al-Mulk yang telah dijelaskan tadi. Lagi syafaat yang diberikan oleh Allah kepada golongan yang terpilih di kalangan asfiya'ihi, nabi-nabi, para ulama, para syuhada. Kerana itu Nabi telah bersabda dalam hadis Ibnu Majah, "Yashfa'u yawmal qiyamati salasatun al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada." Yang akan beri syafaat di akhirat ada tiga golongan. Yang pertama para anbiya, selepas nabi kita, nabi-nabi yang lain. Kemudian para ulama dan kemudian para syuhada. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ini di antara yang dijelaskan. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi telah bersabda, "Inna min ummati man yashfa'u lil fi'am, wa minhum man yashfa' lil qabila, wa minhum man yashfa' lil usbah, wa minhum man yashfa' lil rajul hatta yadkhulu al jannah." Sebahagian daripada umatku ada boleh memberi syafaat kepada satu bangsa. Ada pula yang akan beri syafaat kepada satu kabilah, mana kecil sikit. Ada yang akan beri syafaat kepada satu kelompok lagi kecil. Ada orang yang mampu bagi syafaat kepada seorang saja. Jadi ini merupakan manusia-manusia pilihan Allah seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian Nabi menyatakan lagi dalam hadis lain, "Yushaffa'u syahidu fi 70 min ahli baiti." Orang yang mati syahid akan diberi kemuliaan memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ya, lihat 70 orang keluarganya. Lagi kalau kita perhatikan antara syafaat saudara se-Islam. Saudara se-Islam. Itu sebab guru-guru kami di Jordan, di Syria, mereka sering berkata, "Man kana minkum najian falyakhuz bi yadi ghairihi." Nampak di dunia kadang-kadang seorang tu punya kedudukan mulia, dihormat, dipandang tinggi. Dia seorang ustaz, berceramah di sana sini, tapi di akhirat belum tentu. Allahu Akbar. Maka orang-orang seperti ini mengingatkan kita, guru-guru kita mengingatkan kita, kalau di akhirat besok tuan-tuan datang mendengar kuliah saya pada hari ini, tuan-tuan yang selamat, saya tersangkut. Maka ingatlah yang pernah memberikan sedikit jasa ilmu pada tuan-tuan ni. Saya lah tu. Berkata tuan-tuan guru kami di Jordan, di Syria. Kerana bila disebut dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Hatta idza khalasa al-mu'minun min an-nar fa wallazi nafsi bi yadi ma minkum min ahadin bi ashad munashadatan lillahi fi istisqa' al-haqq min al-mu'minin lillahi yawm al-qiyamah li ikhwanihim allazina fi an-nar yaqulu rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalun wa yahujjun fa yaqul lahum akhriju man araftum." Bila orang-orang beriman ni mula masuki syurga, mereka akan mencari teman-teman mereka. Duduk kena mamak bersembang sekali, duduk kat masjid bersembang sekali, raya korban lembu bersama-sama, berpeluh. Kemudian kita mencari, "Ya Allah, mana fulan bin fulan ya?" Dia pun bertanya, "Mana kawannya?" Maka orang yang dicari itu rupa-rupanya dalam neraka. Allah. Maka orang yang sekalian yang baik-baik ini tuan-tuan akan minta pada Allah, "Ya Allah, tak sempurna kegembiraan kami pada hari ini tuan. Fulan bin fulan tu kaum baik kami. Ketika kami duduk berkorban dulu, dia yang buat lawak. Dia yang menggembirakan kami. Dia tolong buat IT. Kalau berbuka puasa, dia yang sibuk pegang dulang." Maka orang-orang yang seperti ini akan minta kepada Allah bahawa kenalan-kenalan yang turut serta bersama mereka yang tidak berada di syurga itu
mereka akan merayu kepada Allah dan mengatakan tidak sempurna kegembiraan kami pada hari ini tanpa mereka. Allahu akbar. Maka Allah Taala akan mengatakan akhriju man araftum. Keluarkan daripada neraka itu sesiapa saja yang kamu kenal. Allahu akbar, masya-Allah tabaraka wa taala. Itu sebab di dunia banyakkanlah peluang untuk berdamping dengan orang-orang saleh, tuan-tuan. Rajin datang ke masjid, tolong orang. Jangan kita tanya apa peranan masjid kepada kita. AJK masjid itu, organisasi itu buat yang terbaik. Tapi ada kekurangan-kekurangan, kita pergi tampung. Bukan kita pergi bersoalkan. Kerana orang-orang itu besok yang akan jumpa kita di akhirat, tuan-tuan, untuk mencari kita. Tapi kalau orang itu pun tak apa senang dengan kita kerana banyak bantahan kita, banyak persoalan kita, nampaknya tiadalah bahagian kita dalam rahmat Allah di akhirat, mesti syafaat orang-orang beriman itu, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi inilah di antara kelebihan orang yang memberi syafaat di akhirat, golongan selain daripada Nabi yang diberikan keutamaan, kemuliaan, kedudukan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai menunjukkan bagaimana Allah merealisasikan, memanifestasikan rasa sayangnya Allah kepada golongan tersebut, sehingga di akhirat mereka ada tanggungjawab untuk meringankan untuk saudara-saudara mereka yang menghadapi masalah itu. Baik, Datuk. Saya terfikir, Datuk, sebentar tadi Datuk telah maklumkan kepada kita semua bahawasanya antara yang dapat memberi syafaat ialah Al-Quran. Bahkan dalam sabda Nabi dan juga firman Allah, dalam sabda Nabi menyatakan membaca Al-Quran. Saya tak boleh bayang kalau sesiapa yang menghafal Al-Quran pula begitu tinggi darjatnya. Apa-apa pun, insya-Allah kita akan kembali lagi selepas ini. Terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Ya, setiap hari pasti kita akan berdepan dengan kekeliruan ataupun mungkin kita ada masalah-masalah yang mungkin kita berfikir panjang untuk mendapat jawapannya. Namun jangan risau kerana di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita akan bawakan segala penyelesaian dan juga jawapan kepada masalah-masalah dan juga persoalan tersebut. Jadi insya-Allah untuk hari ini bab akidah kita bawakan syafaat agung bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Baik, Datuk, mungkin sebelum kita nak bersama dengan soalan para penonton kita juga, Datuk, ada satu soalan yang saya telah sediakan juga. Saya fikir inilah masa untuk kita bertanya. Datuk, sabda Nabi SAW ketika mana Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah, menyatakan ketika ditanya mengenai mereka yang gembira menerima syafaat. Kemudian jawab Nabi SAW, mafhumnya, mereka yang paling gembira ialah yang ucapkan kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Jadi mungkin Datuk boleh huraikan apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW. Abu Hurairah ni walaupun masuknya ke dalam Islam cuma 3 tahun, kemudian Nabi wafat. Tetapi beliau ni menjadi lautan ilmu yang mewarisi ilmu daripada Rasulullah SAW. Dan beliaulah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Masya Allah. Lebih daripada 5,000 hadis diriwayatkan dalam masa 3 tahun bertemu dengan Rasulullah SAW itu. Jadi Abu Hurairah dalam pendekatannya bertanya kepada Nabi, laqad zanantu ya Abu Hurairah an la yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadis as'adu an-nasi bi syafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Dalam hadis sahih ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, wahai Nabi sallallahu saya nak tanya kepada tuan, kepada Rasulullah tentang siapakah orang yang paling gembira dengan syafaat Rasulullah di akhirat nanti. Syafaat yang paling menggembirakan Nabi SAW di akhirat nanti. Maka jawapan Nabi kepada Abu Hurairah, Nabi memuji Abu Hurairah. Jadi kat sini menunjukkan kepada kesungguhan Abu Hurairah untuk menuntut ilmu, sehingga Nabi memberikan pujian kepada beliau. Kata para ulama, di samping kita cerita bab ni, ya, dengan nasabah tempat ini, kalau anak-anak kita bertanya perkara-perkara bersifat akhirat, maka hendaklah kita raikan dia. Bersifat, bertanya benda-benda bersifat pahala dosa. Ya, kenapa kita sembahyang Jumaat bacaan imam tu kuat, tidak seperti sembahyang Zuhur? Kenapa sembahyang Jumaat cuma 2 rakaat saja? Tahniah anak, soalan kau ni menunjukkan kau matang. Jadi kalau anak-anak kita bertanya, kita jawab. Kan tanya kita, kenapa doa kunut pagi-pagi itu Allahumma hadini wa hadayit wa afini wa afait? Kenapa semua orang mengaminkan, ada yang tak aminkan?
Kenapa kita tak perlu sapu muka kita lepas doa kunut? Contohnya anak kita bertanya, menunjukkan bahawa iman dalam dirinya meningkat. Masya Allah. Iman dalam dirinya menunjukkan dia nak tahu satu perkara yang berkaitan dengan agamanya. Maka demikian juga Abu Hurairah dalam konteks hadis ini, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaat Nabi di akhirat nanti? Jawapan Nabi SAW adalah orang yang mengucapkan kalimah tauhid. La ilaha illallah. Dalam hatinya ikhlas. Maka tuan-tuan para ulama meletakkan syarat-syarat pandu kepada hadis ini untuk kita fahami orang yang beriman kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Syahadah yang diungkapkan itu mematuhi beberapa syarat. Nombor satu, ilmu. Nombor dua, yakin. Nombor tiga, kabul. Nombor empat, ikhlas. Nombor lima, contohnya mahabbah. Ini antara syarat-syarat yang diletakkan. Ilmu berarti kita kena belajar. Maka dalam kehidupan ni kadang-kadang kita belajar akidah, belajar sesungguh, memahami sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, belajar sifat 20. Belajar untuk memahami perkara yang namanya akidah itu dengan bersungguh-sungguh. Kemudian yakin. Yakin bahawa segala ketetapan Allah dalam hidupnya terbaik. Walaupun seseorang itu mungkin ditimpa penyakit, dia pun hairan. Aku makan jaga, exercise yang cukup. Sakit juga. Orang itu makan melantak je tapi tak sakit pula. Itulah macam saya dah Datuk. Tiba-tiba sakit. Jadi baik sangka kepada Allah. Dan apa jua bentuk. Ini namanya yakin segala yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik buat kita. Masya Allah. Kenapa saya kerja kuat tapi saya tak kaya-kaya macam dia? Dia relax je kerja. Tapi duitnya banyak. Maka kita baik sangka bahawa Allah, apa yang Allah bagi itu yang terbaik. Itu akidah. Sebahagian daripada akidah baik sangka kepada Allah. Ya Allah. Yang ketiga, kabul. Kabul ni berarti kita menerima akidah itu dengan sebenar-benarnya. Masya Allah. Bukan seperti yang berlaku pada setengah golongan. Mereka masuk Islam mungkin kerana nak berkahwin contohnya. Kenapa masuk Islam ni? Kerana nak kahwin. Kalau tak kahwin tak boleh, tak masuk Islam tak boleh kahwin. Jadi kita bimbang orang sebegini, dia tidak berusaha untuk memahami Islam, mendekati Islam, hanya mengamalkan perkara seperti itu untuk tujuan-tujuan duniawi. Maka dalam hadis menjelaskan innamal a'malu binniyah. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Dalam hadis sahih mengatakan bahawa niat itu penting. Jadi kita kena menerima dengan sebenar-benarnya. Kemudian ikhlas. Ikhlas dalam apa yang kita amalkan tu. Mungkin orang ini amalannya tidak banyak tetapi dia ikhlas dalam Islamnya, dalam amalannya. Maka perkara sebegini mesti ditekankan pada kalimah tauhid dalam diri anak-anak. Umpamanya anak-anak kita ajar dia nak puasa tak lama lagi. Bagi dia reward. Kerana dia puasa 10 hari, dia bagi duit contohnya. 20 hari begini ganjarannya. 30 hari begini ganjarannya. Kita mengharapkan dipupuk, dibimbing, disuburkan keimanan itu. Nanti bila dia hampir balik, umurnya 10 tahun, 11 tahun, kita kata pada anak kita, Kak Long dah puasa. Alhamdulillah, syukur ni nak. Sebab ni Kak Long pun dah balik. Jadi Kak Long kena puasa. Walaupun ayah tak bagi duit, tapi kena ikhlaskan diri bahawa Allah yang menentukan, Allah bagi kebaikan untuk kita. Ajar dia untuk ikhlas. Dan ada lagi syarat ditetapkan oleh para ulama, iaitu mawaddah, mahabbah. Kecintaan ya. Kecintaan kepada Allah. Berarti orang ini walaupun dia melakukan maksiat, macam kita baca kisah kematian seorang sahabat yang mulia namanya Amr bin Al-As. Amr ni salah seorang sahabat Nabi yang sangat bijak, genius. Super genius, orang bijak. Ketika beliau hampir mati, disebut oleh Imam Zahabi dan Syiar Alamin Nubala, antara doanya, dia berdoa kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, sungguhnya Engkau Maha mengetahui tentang diriku. Aku nak kata aku ni kuat sangat. Aku banyak kelemahan. Tapi taklah lemah sangat. Nak kata aku ni lemah dan tidak ada kemampuan, aku kuat. Tapi ya Allah, kadang-kadang aku berada di tempat yang baik, iman. Kadang-kadang jatuh ke bawah. Kadang iman meningkatkan, iman menurun. Engkau lah yang faham kedudukanku, ya Allah, maka ampunlah aku. Jadi perasaan seperti ini mesti ada dalam diri setiap orang yang mengucapkan syahadah. Masya Allah. Jadi itu maksud hadis Nabi SAW. Orang yang sedemikian, mereka akan dapat syafaat Nabi SAW. Itu sebab kita melihat konteks syafaat ni bentuk-bentuknya. Ada syafaat masukkan manusia dalam syurga tanpa hisab. Ada syafaat untuk meringankan seksa dalam neraka. Ada syafaat untuk orang yang sama banyak kebaikan dan keburukannya. Dipanggil Ashabul Araf ini. Untuk ditambah pada amalan kebaikannya masuk syurga. Antara orang yang mendapat keringanan syafaat di akhirat adalah pakcik Nabi sendiri, namanya Abu Talib. Abu Talib ni adalah seorang manusia yang sangat cintakan kepada Nabi, mempertahankan Nabi. Walaupun dia tidak masuk Islam, riwayat yang paling sahih. Nabi telah bersabda bahawa orang sepertinya aku boleh bagi syafaat kepadanya untuk dinaikkan tempat yang tinggi dalam neraka, kalau tidak dia berada fi darkil asfal. Kalau tidak dia berada di
jurang ataupun dalam neraka itu, tapi aku dapat naikkan dia ke atas, yang mana dia dipakaikan dengan na'laini, dipakaikan dengan 2 sepatu, yaghli bihima dima'uhu, dengan sebab dia berada di tempat asap api neraka itu sahaja, maka asap api neraka kena pada kakinya, menggelegak otak kepada Abu Talib ini. Inilah seksa yang paling ringan untuk penghuni neraka. Hanya asap neraka. Ya, hanya asap neraka saja yang kena pada kedua kaki Abu Talib ini. Keringanan yang diberikan oleh Allah dengan syafaat Nabi-Nya kerana perjuangannya mempertahankan Nabi sewaktu ditekan, dizalimi oleh orang-orang musyrikin di Mekah. Allahu Akbar. Itu dia permata sekalian, moga-moga kita sama-sama dapat menilai diri kita dan kita jauhi perkara-perkara yang dilarang. Ya Datuk, ya, sesungguhnya walaupun hanya paling ringan azab di neraka itu mampu untuk menggelegakkan otak itu. Allahu Akbar. Baik Datuk, Nurul Huda Tajuddin ada menyatakan, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Benarkah Nabi Muhammad merupakan orang pertama yang dibangkitkan untuk membawa syafaat kepada umatnya kelak? Mohon penjelasan daripada Datuk. Silakan Datuk. Ini telah pun kita jelaskan tadi bila Nabi SAW sabda dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari, "Innan nasa yasiruna yawmal qiyamati juthan, kullu ummatin tatba'u nabiyaha, yaqulun ya fulan isfa' hatta tantahi syafa'atu ila nabi, fazalika yawmu yab'asullahu al-maqam al-mahmud." Hadis ini menerangkan kepada kita, maksudnya pada hari akhirat nanti semua umat akan mengikut Nabi masing-masing, meminta syafaat daripada mereka. Mereka tidak dapat memberikan. Akhirnya syafaat itu iaitu pelengkapan, kemudahan, keringanan, dia hanya boleh diberikan dengan izin Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah dipanggil sebagai Maqam Al-Mahmud, yang kita doa setiap kali kita mendengar azan dikumandangkan. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa Nabi adalah manusia pertama dibangkitkan. Nabi adalah manusia pertama yang akan memberikan syafaat sebelum insan-insan lain seperti Nabi-Nabi dan juga para ulama diberikan kebenaran itu. Baik Datuk, kita nak raikan pemanggil dan selepas itu ada soalan daripada saya insya-Allah untuk kita sama-sama tanyakan. Cuma ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari dan Datuk Dr. Zahazan. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Pekan? Alhamdulillah saya sihat, Da'i. Datuk sihat, ya? Ya. Ya. Jadi soalan saya begini, Datuk, ya. Sebagaimana Datuk beri penerangan Datuk tadi, saya dengar tadi. Jadi Datuk ada menyebut mengenai orang-orang yang layak untuk menerima syafaat ini. Tapi saya lah contohnya. Saya sendiri pun kadang-kadang, Datuk, untuk berselawat ni payah sikit, Datuk. Kadang-kadang sebut Nabi Muhammad sallallahu pun kita tak sebut juga sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita kedekut sangat nak berselawat ke atas Nabi ni. Jadi soalan saya, Datuk, kadang-kadang kita berselawat beria masa sambutan Maulud Nabi je, kita berselawat beria keliling kampung sebagainya berarak berselawat. Jadi kalau lepas pada itu tak ada dah, Datuk. Jadi soalan saya, apakah orang yang macam saya ni, Datuk ni, layak ke menerima syafaat sedangkan kita nak berselawat pun berkira sangat dengan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah layak orang-orang yang macam saya ni untuk menerima syafaat pada hari akhirat kelak? Itu soalan saya, Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak, Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Haji Umar ni beliau membahasakan dirinya yang jarang untuk berselawat. Kita kata dia tidak, sebenarnya kita pun kadang-kadang itu masya-Allah Datuk nak berselawat susah benar. Mojo dalam solat ada selawat. Baik Datuk, macam mana Datuk? Adakah kita ini yang mungkin jarang berselawat ini mudah untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita melihat dalam khutbah sentiasa dipesankan oleh Tuan Imam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Maka kamu wahai sekalian orang beriman, mengucapkanlah salawat dan salam ke atas Nabi SAW dengan salam yang sempurna. Jadi kita dalam Islam ni, kata Imam Nawawi dalam Majmu' menjelaskan bab salawat. Salawat ni ada berbagai-bagai variasi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada lagi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun kita boleh mengucapkan assalamu alayka Rasulullah. Kadang-kadang orang pergi umrah barulah kita kirim salam kepada Nabi SAW. Sebenarnya mengirim salam kepada Nabi itu satu sunnah. Dan kita jangan abaikan juga peluang untuk kita di Malaysia ini, tanah air kita boleh berselawat ke atas Nabi. Dan setiap kali kita berselawat ke atas Nabi, maka Allah mengembalikan roh kepada baginda untuk menjawab selawat dan salam kita itu. Ketika turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah,
bagaimanakah cara untuk kami bersalawat ke atas Nabi SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengajar mereka untuk membaca salawat Ibrahimiyah yang kita ungkapkan dalam salat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah salawat yang paling utama. Seandainya ada orang lain mengatakan salawat-salawat lain yang lebih utama, dia tersilap sebenarnya. Salawat-salawat lain itu adalah merupakan komplimen. Ada salawat syifa, ada salawat tafrijiyah dan sebagainya, diajar oleh para ulama memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Tapi basicnya, asasnya salawat Ibrahimiyah dalam sembahyang yang diungkapkan ni. Jadi tuan-tuan, mengucapkannya tak susah pun. Kita dengar saja orang ucap sallallahu alaihi wasallam, kita ulang sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam khutbah Jumaat pun kita mengucapkan salawat Nabi itu tidak dianggap lara yang menyebabkan batalnya pahala sembahyang Jumaat ataupun khutbah-khutbah hari raya dan sebagainya. Jadi kalau orang Arab, tuan-tuan berada kat negara Arab, kita melihat orang Arab ni kalau bertengkar, berselisih faham, tiba-tiba seorang mereka akan mencela mengatakan salli ala nabi, salli ala nabi atau sallu ala nabi, salawat atas Nabi. Maka semua yang sedang berselisih itu, bergaduh itu, bertengah leher, muka merah itu, Allahumma salli ala Muhammad, semuanya menjadi tenang. Jadi kita orang Melayu pun kena amalkan benda yang sama juga, salawat ke atas Nabi SAW. Tapi mungkin orang-orang jahil sana, kalau di tengah bersisi kita, salawat atas Nabi. Apa salawat dia kata? Begitu pula pergi. Jadi kita bersalawat atas Nabi dengan tujuan untuk dapat limpahan kurnia, doa. Yang dimaksudkan itu adalah limpahan kasih sayang, rahmat, keampunan oleh Allah SWT. Jadi ia tidak susah, kata Imam Nawawi, ada macam-macam variasi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada macam-macam selawat yang boleh kita ungkapkan. Jadi tidak susah. Mendekati ke bulan Ramadan ni satu hadis yang menggerunkan kita, iaitu tatkala Nabi menaiki mimbar baginda sallallahu untuk menyampaikan khutbah. Mimbar Nabi ni ada 3 mata, 1 2 3, 3 anak tangga. Nabi naik yang pertama sallallahu, Nabi mengucapkan amin. Naik tangga kedua, Nabi mengucapkan amin. Nabi naik ke platform yang tertinggi, ketiga, amin. Nabi SAW menyatakan. Maka para sahabat menjadi hairan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, mengapa Rasulullah mengucapkan amin? Maka Rasulullah SAW telah menjawab, malaikat tadi Jibril berdoa dan aku mengaminkan doanya. Doa yang pertama, alangkah celakanya orang yang memiliki ibu ayah dapat hidup bersama mereka, malangnya tak dapat keampunan daripada Allah kerana keridhaan mereka tiada. Celakalah orang ini. Aku ucapkan amin, kata Nabi SAW. Ketika aku naik ke tangga kedua, malaikat berdoa lagi. Alangkah celakanya orang yang disebut namamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kedekutnya dia tidak mahu mengucap selawat. Itu dia sendiri yang rugi. Maka Nabi menjawab amin ke atas doa untuk kecelakaan bagi orang yang tidak mengungkapkan selawat kata Nabi SAW. Aku naik tangga ketiga, malaikat mendoakan lagi. Katanya, alangkah celakanya orang itu, Ramadan tiba, yang sepatutnya dia dapat keampunan, maka dia tiada keampunan daripada Allah SWT. Maka celakalah bagi dia. Maka aku mengucapkan amin. Dan Nabi menyatakan dalam hadis yang lain, Al-bakhil man uzkar indahu falam yusalli alayya. Kedekut itu adalah pada orang yang disebut namaku tapi dia tak pun bersalawat ke atasku. Maka tuan-tuan, rajin-rajinlah kita bersalawat. Jangan jadi orang yang rugi. Bersalawat ni ibarat macam kita kata pahala mudah lah untuk dapat sebenarnya. Tak perlu duit, tak perlu tenaga, tak perlu apa, hanya mengungkapkan saja. Jadi janganlah kita jadi orang yang kedekut. Jangan malu untuk melakukan kebaikan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, macam juga mengucapkan salam. Ada orang kadang dirasa keberatan nak ucapkan salam. Dia rasa malu nak ucapkan salam. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal salam ini ketika seorang mengucapkan Assalamualaikum, Nabi bersabda SAW, ini 10 baginya pahala. Ada seorang berkata Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi menjawab baginya 20 darjat. Masya-Allah. 10 campur 10. Yang ketiga pula datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bersabda baginya 30 darjat. Baik. Allahu akbar. Kita mengucapkan kalimah-kalimah lain walaupun bunyinya baik. Nah, Allah Taala menyatakan dalam Al-Quran, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Antara sifat-sifat nifak yang ada pada orang munafikun pada zaman Nabi dahulu, iaitulah kalau berjumpa sesama mereka berjumpa dengan Nabi, dia tidak mengungkapkan kalimah yang diajar oleh Allah, itu Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sifat malu bukan pada tempatnya seperti ini, hendaklah kita elakkan. Rajin bersalawat ke atas Nabi walaupun pada kalimah yang paling pendek, rajin mengucapkan salam, rajin untuk buat baik.
Ini semua merupakan tanda-tanda iman dalam diri subur sebenarnya. Janganlah lupa untuk sebarkan salam, dan itulah pesanan Nabi Muhammad SAW ketika mula-mula tiba di Kota Madinah ya Datuk ya. Masya-Allah, sebarkan salam sesama kita. Baiklah Datuk, kita akan rehat dulu. Insya-Allah sekejap lagi saya nak tanyakan ada berkaitan dengan kasih sayang dan cinta Nabi ni. Insya-Allah kepada anda semua, kalau nak tahu soalan dan jawapannya selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Pagi di hujung minggu ini, pastinya kami yakin anda pelbagai perancangan yang anda telah sediakan. Antaranya nak bawa anak-anak menuju ke tempat-tempat yang menarik. Mungkin ada juga yang dah bercadang nak membeli barang-barang di pasaraya mungkin. Tapi jangan lupa, untuk pagi ini kita sama-sama manfaatkan masa untuk kita dapatkan ilmu berkenaan dengan akidah syafaat agung. Dan kita sangat bertuah yang bersama dengan kita iaitu Datuk Dr. Zahazan Muhammad Sudi untuk berkongsi ilmu dengan kita. Baiklah, Alhamdulillah Datuk. Tadi banyak dah Datuk kongsikan mukadimahnya, kemudian dijawab kemudian segala persoalan-persoalan, termasuklah disebutkan juga tentang salawat-salawat yang boleh kita jadikan amalan Datuk ya. InsyaAllah. Baik. Cumanya Datuk, ada soalan daripada sahabat kita di Facebook iaitu Helmi. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru. Waalaikumsalam. Apakah syafaat ini ada tingkatannya? Apakah perbezaan antara semua syafaat dan apakah tanda-tanda orang yang menerima syafaat itu boleh dilihat di dunia ini? Boleh, insya-Allah mungkin Datuk boleh jawab. Da'i dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Dalam hadis riwayat Ibn Majah, Nabi SAW telah bersabda, "Yashfa'u yawmal qiyamati salasatun, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada." Yang akan beri syafaat di akhirat nanti antaranya merupakan nabi-nabi, dan kemudian memberi syafaat juga para ulama, dan beri syafaat juga di kalangan pemberi syafaat ini merupakan para syuhada. Kata Imam Qurtubi, pemberian syafaat oleh para ulama ini berbeza-beza. Ada kalangan mereka yang dapat membawa masuk seramai-ramai pengikutnya. Ada yang diberikan kepadanya kota tertentu. Ada yang kurang daripada itu. Kerana dalam hadis penjelasan Nabi, "Inna min ummati man yashfa' lil fi'am, wa minhum man yashfa' lil qabila, wa minhum man yashfa' lil usbah, wa minhum man yashfa' li rajul hatta yadkhulu al-jannah." Jadi para ulama ini diberikan kemuliaan, diberikan pangkat, diberikan kota oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat di akhirat. Ada yang dapat bagi syafaat kepada satu umat terus, satu golongan yang ramai. Ada yang hanya dapat beri kepada satu kabilah saja, satu bangsa saja, satu keluarga saja. Ada yang dapat beri kurang daripada itu, ada yang boleh bagi syafaat kepada seorang saja. Jelas Imam Qurtubi terhadap hadis ini, penjelasannya, ini adalah bergantung kepada keikhlasan mereka mengamalkan Islam dan menyampaikannya. Kesungguhan mereka dalam menyampaikan Islam sebagai contohnya. Jadi dengan kesungguhan yang ada itu, Allah memberikan mereka penarafan yang tertinggi sehingga melayakkan sebahagian mereka untuk mendapat tempat lebih tinggi daripada lain. Hum darajatun 'inda Allah. Mereka memiliki darjat-darjat yang tertentu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia di antara penjelasan terhadap tingkatan-tingkatan syafaat yang diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Di dunia ini, adakah kita boleh nampak dah, zahir dah seseorang itu yang dia boleh akan menerima syafaat itu, Datuk? Orang yang rajin beramal saleh, maka orang ini automatically merupakan orang yang layak untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Kita sebenarnya dalam bab syafaat ini, dia satu pemudah cara, satu pelengkap. Kita buat yang terbaik, kemudian kita mengharapkan daripada Allah SWT balasan yang terbaik. Kerana itu di hujung surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumaat, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia sentiasa beramal saleh. Maka mendapat syafaat itu satu bonus. Kita mengharapkan bonus, bukan? Kerana kalau kita bekerja kat dunia, gaji tiap bulan saja tak memadai, belum tahu kita menanti mana bonus tak datang ni. Contohnya. Maka syafaat ini merupakan satu bonus. Mengharapkan dia memerlukan kepada komitmen, kesungguhan. Bonus hanya diberikan kepada mereka yang layak. Maka demikian juga syafaat hanya diberikan kepada orang layak. Kita dapat melihat orang itu layak menerusi akhlaknya yang baik, kesungguhannya melakukan amal saleh, tidak mengumpat orang, tidak mengkeji orang, tidak menghina orang. Maka kalau ada sifat-sifat seperti itu dalam diri seorang, insya-Allah itu tanda pasti dia layak untuk menerima bonus di sisi Allah, iaitu syafaat yang digambarkan dalam bincang kita ini.
Baik. Datuk, mungkin kita ini kadang-kadang perlu tahu juga adakah kita ini wajib untuk menerima untuk memohon syafaat ketika di dunia ini. Jadi soalan daripada Siti Nurbayah di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru, tanyalah Ustaz. Kata beliau, saya ingin bertanya, adakah sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita diwajibkan memohon meminta syafaat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi penyelamat kita ketika di akhirat? Kemudian yang kedua, adakah pertemuan umat Nabi Muhammad SAW bersama dengan baginda di akhirat kelak adalah satu nikmat syafaat yang paling berharga? Ya, memang kita dituntut untuk meminta syafaat Nabi SAW. Kita berselawat, kita berdoa, kita melakukan amal saleh secara automatik. Sebenarnya di sebalik apa yang kita lakukan itu, kita mengharapkan keridhaan Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amatlah merugikan kalau kita diberitahu oleh seseorang tentang adanya satu kelebihan. Contoh, anak kita belajar bersungguh dalam peperiksaan dapat keputusan yang cemerlang. Maka untuk melayakkan dia untuk memasuki universiti sebagai contohnya, kita kena jumpa dengan ketua kampung saja. Ada satu kolom khas untuk ketua kampung. Soalan saya, tuan-tuan pergi jumpa ke tidak ketua kampung ni? Tak payahlah, anak saya keputusan cemerlang dah. Saya yakin tak ada orang jahil akan buat begitu. Kita akan berusaha juga untuk pergi jumpa dengan ketua kampung itu walaupun kelayakannya cukup. Kerana satu requirement, betul kan? Betul. Satu syarat kan? Maka demikianlah nak bagi mudah faham tuan-tuan. Jadi perkara itu merupakan teras, perkara yang dibincangkan secara mutawatir dalam hadis yang menunjukkan kepada kelangsungan nikmat di akhirat dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita dalam azan panggil nama Nabi. Dalam tahiyat pun wajib sebut nama Nabi, tak sembahyang kita tidak sah. Maka persoalan seperti ini sepatutnya kita dah faham daripada awal dan tak perlu dipersoalkan apakah ia wajib dan sebagainya. Tapi untuk kebaikan diri kita sendiri sebenarnya. Baik Datuk, pertemuan dengan Rasulullah, adakah ia merupakan satu nikmat yang tidak terbanding, satu nikmat yang sangat besar, paling berharga sekali Datuk? Ya, sebab kita melihat dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang akhirat ini ketika manusia berhimpun kehausan, kata para ulama, contohnya Syekh Dr. Mustafa Sa'in Khan berkata bahawa ketika kita bangun daripada kubur nanti, manusia dibangkitkan di akhirat, maka semua mereka dalam keadaan dahaga yang amat sangat. Lalu mereka semua akan diusir pergi ke padang mahsyar dan perjalanan itu mereka akan diberi minum daripada telaga Kautsar. Dalam hadis mengatakan fa innahum ya'tuna ghuran muhajirin min wudu wa ana faratuhum al-haud. Ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'ir ad-dhal wa nahdihim ala halum fayuqal innahum qad badalu ba'dak fa'akul suhkan suhqa. Ketika manusia dibangkitkan di akhirat nanti, mereka kehausan, mereka nak minum sebelum pergi ke mahsyar itu. Maka mereka akan melalui telaga Rasulullah SAW itu. Yang mula-mula minum adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat yang al-asyara al-mubasysyirin bil jannah. Sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun. Mereka akan minum terlebih dahulu, kemudian diberi minum kepada orang yang layak. Tiba-tiba ada kalangan yang layak ini datang, ada kalangan umat Nabi Muhammad datang untuk minum, tiba-tiba dihalau oleh malaikat. Maka Nabi minta kepada malaikat untuk beri mereka peluang minum. Jawapan malaikat, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Muhammad SAW, kamu tidak tahu apa yang mereka buat selepasmu, wahai Muhammad. Mereka telah menukar agama, mereka melakukan macam-macam penambahan, mereka buat pandai-pandai mereka tak ikut syariat Muhammad. Mereka bertopengkan agama untuk ikut Muhammad, maka mereka dihalau. Sebagaimana unta yang bukan milik tuannya. Ya, kalau dibayangkan di padang pasir itu, unta minum daripada telaga milik tuannya, tuan masing-masing ada wadi, ada oasis, ada telaga sumur masing-masing. Datang unta orang lain, maka dihalau untuk bagi minum pada unta dia sendiri. Maka demikianlah keadaan mereka di akhirat seperti digambarkan dalam hadis yang sahih. Maka antara nikmat yang paling besar pada masa itu dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalangan kita pernah pergi umrah kan? Tak, ya? Oh ya, betul. Kali pertama pergi umrah, kita pun rasa ya Allah hebatnya Kaabah ni, dahsyatnya ketika tawaf sa'i. Maka kita kehilangan petunjuk. Mursyid kita ataupun guru kita, murabbi kita, mutawaf kita tu tak kelihatan. Kita mau panik. Ributan manusia, lautan manusia ramai itu kita pun takut. Tiba-tiba nampak ustaz sedang menunggu kita. Ya Allah, tenangnya, lapangnya. Nak balik hotel pun tak tahu pada masa itu. Bayangkan di akhirat nanti lebih-lebih lagi. Maka antara nikmat yang paling besar bila seseorang itu dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab doa yang telah kita pelajari tadi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku pohon padamu iman yang tidak murtad,
nikmat yang tak berhenti-henti. Dan aku mohon kepadamu supaya dapat menemani Rasulullah SAW masuki syurga yang sangat tinggi. Menemani pun jadilah. Betul. Bawa beg pun jadilah contoh. Kalau dah bawa beg tentu dah masuk sekali kan. Paling kurang pun diajak minum dan sebagainya, tamsilan di dunia. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, inilah nikmat yang sangat besar, jangan kita kesampingkan. Banyakkan selawat kata Nabi. Bendanya tak perlu wang pun, tak perlukan tenaga pun. Tapi banyakkanlah ia. Dengan kadar banyaknya itu, kedudukan kita akan diukur di akhirat nanti. Baik, Datuk, ada satu soalan berkaitan dengan sunnah Nabi pula. Mungkin juga ada kaitannya dengan syafaat Nabi SAW. Soalan daripada Mazni Hassan di Facebook. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Da'i dan semua kru yang terlibat. Syafaat agung Rasulullah SAW hanya akan dapat kepada sesiapa yang semasa hidupnya banyak berselawat dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Soalan saya, jika semasa hidupnya seseorang itu pernah memperkecilkan dan mempersendakan sunnah Nabi, apakah ada ruang dan peluang untuknya mendapat syafaat Nabi SAW di akhirat kelak? Kerana kita tahu sifat Rasulullah SAW itu adalah pemaaf dan penyayang kepada umatnya. Hidup di dunia dan mempersendakan ni sunnah Nabi. Adakah peluang lagi, Datuk? Saya teringat seorang manusia ataupun ada beberapa orang manusia yang suka mempersendakan Nabi SAW dan sunnah-sunnah baginda. Sebagai contohnya, Ibnu Katsir membawakan dalam kitab beliau bertajuk Al-Bidayah wa Nihayah. Bahawa pada zaman aku ini, dia berkata, dah lebih 800 tahun lalu beliau wafat. Imam Ibnu Katsir, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, pengarang sahih tafsir kitab tafsir Ibnu Katsir yang sangat hebat itu. Beliau menceritakan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Gharibah, satu peristiwa ganjil. Iaitu ada seorang pada zaman aku ini, kata Imam Ibn Katsir, beliau selalu memperlekehkan siwak, kayu sugi. Dia tunjuk apa benda ni, ini siwak letak kat mulut ke bukan, ini letak kat dubur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka keesokan harinya, kerana perbuatannya yang mempersendakan sunnah Nabi SAW itu, tiba-tiba keesokan harinya dia bangkit, perutnya sakit, bukan kepalang, tak boleh tidur malam. Pergi ke bilik air, pergi ke tandas banyak kali. Dan keesokan harinya mereka mendapati memang dia mengalami pendarahan yang teruk di bahagian duburnya. Akhir sekali dia bawa doktor paling pakar untuk merawat penyakitnya itu. Ini Ibnu Katsir bercerita, beliau seorang ahli hadis. Ahli hadis ni menakalkan periwayatan dengan penuh rasa amanah. Sebagaimana mereka membawa hadis Nabi. Akhirnya dibawa kepada doktor pakar mendapati ada satu benda yang hidup dalam perutnya, bergerak-gerak. Akhir sekali doktor terpaksa membelah perutnya pada zaman itu untuk melihat apa benda yang berlaku dalam badannya itu. Zaman dulu pun ada perbuatan seperti itu. Mereka mendapati ada seekor makhluk hidup dalam tubuhnya. Ia seperti kucing. Dan mukanya seperti ikan. Yang memiliki gigi-gigi yang tajam menggigit usus dalam badannya. Mereka pun merasa hairan bagaimana makhluk ini boleh masuk dalam badannya. Dan dia pun berkata, inilah yang mendatang kesakitan kepadaku. Aku tak boleh tidur malam. Akhirnya mati dia dengan darah yang melimpah-limpah. Tuan-tuan, ini satu bentuk persendaan kepada Nabi SAW. Kalau kita merasakan benda itu kita tak mampu buat, kita tidak faham, setakat kita mengatakan wallahu alam, saya tidak tahu perkara ini. Contohnya, dalam hadis mengatakan kalau seekor lalat hinggap di cawan minumanmu, maka air itu hendaklah dibuang. Sebaliknya kalau lalat itu jatuh dalam gelas tersebut, kamu boleh minum airnya. Hari ini doktor perubatan membuktikan bahawa lalat ni memang dia dapat hidup padahal badannya mengandungi mungkin parasit ataupun bakteria yang paling bahaya. Tapi macam mana dia boleh hidup? Kerana keseimbangan racun dan juga penawar pada kepaknya. Sebelah kepaknya mengandungi racun, sebelah kepaknya mengandungi penawar. Ini dibuktikan oleh saintis moden. Nabi telah bersabda benda ni 1400 tahun yang lalu. Andai seseorang kita masih tidak beriman dengan hadis ini, tidaklah disuruh kita kalau lalat masuk dalam minuman, minum. Kalau kita rasa tidak mahu minum, tak payah minum. Senang habis cerita, tahu saya tak minum air ini kerana ada lalat. Tapi saya beriman dengan hadis Nabi yang mengatakan lalat masuk dalam minuman ini menjadi bersih. Tapi kalau dihinggap, kita tidak tahu yang mana satu sayapnya dimasukkan dalam air itu. Apakah racun ataupun bahagian penawar, kita tidak tahu. Maka untuk kepastian kita buang. Maka ini adalah menunjukkan kepada sikap orang yang ada pada hari ini. Andai seseorang itu mempersendakan sunnah Nabi dan mengharapkan ampunan di sisi Allah, kita bimbang. Dalam hadis yang digambarkan tadi, bukan Nabi yang bertanggungjawab untuk maaf ataupun menerima memaafkan. Yang akan bertindak di akhirat nanti dalam hadis ini mengatakan malaikat itu menghalaunya. Bukan Nabi. Nabi penyayang pada kita, betul. Nabi tidak pernah berdendam dengan mana-mana manusia. Terbukti ketika pembukaan kota Mekah pun Nabi mengampunkan semua orang. Tidak pernah berdendam. La tasriba alaikumul yaum.
Izhabu fa'atum talaqa, kata Nabi SAW kepada sekalian musyrikun yang pernah merangi menyakiti baginda sewaktu Nabi berada di Mekah. Dah sikit pun rasa dendam tidak ada. Betul. Tapi masalahnya di akhirat digambarkan hadis malaikat yang menghalau golongan ini. Innahum qad baddalu ba'dak. Muhammad, mereka tidak layak. Kami tetapkan tak layak. Pergi. Kerana di dunia lu kau bersendakan Nabi ya. Di sini kau nak minta dia bagi muka dan ruang. Maka tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, lalu Nabi pun berkata suhkan suhqa, kalau itu ketetapan Allah maka aku terima saja, pergilah mereka. Tak payah datang ke sini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita sentiasa bertaubat pada Allah SWT. Kalau ada kesilapan kita ramai di kalangan ilmuwan di Mesir sebagai contohnya, saya ingat seorang bernama Dr. Taha Hussein. Ketika kami belajar tentang beliau di Jordan, beliau merupakan seorang sastrawan Arab yang terkemuka, hebat, banyak buku tulisannya. Akhirnya dia sampai ke satu tahap yang menyebabkan dia menang hadiah peringkat antarabangsa, iaitu beliau berkata apa yang terdapat dalam Quran ini tidak wajib kita imani kerana belum tentu ianya betul. Tak ada satu cara untuk test, untuk buktikan ia betul atau tidak. Kata-kata itu mendapat sambutan di kalangan orientalis barat. Orang-orang orientalis pun tidak berkata seperti itu. Maka mereka telah beri kepada Taha Hussein bagai-bagai anugerah. Tapi Dr. Hussein yang buta ini, dia buta ya, tapi hafazan Qurannya, kefahamannya, orang Arab Mesir hebat-hebat. Sebelum matinya beliau bertaubat kepada Allah. Jadi menunjukkan sentiasa dalam hidup ini peluang untuk bertaubat. Ada seorang bernama Khalid Muhammad Khalid. Seorang juga penulis bahan yang sangat indah, tulisan-tulisannya sangat dikagumi. Seorang sastrawan di Mesir juga. Dia menceritakan tentang sikap-sikap buruk yang daripada para sahabat dia highlightkan. Tapi di hujung hidupnya dia merasa menyesal dan bertaubat dan menulis buku yang sangat hebat pula untuk memadamkan sejarah lamanya terhadap Islam yang buruk itu. Dia menulis tentang buku bertajuk Rijal Haula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pesan kepada anak-anak nak belajar bahasa Arab, bacalah buku ni, Rijal Haula Rasul. Lelaki-lelaki keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peluang untuk bertaubat itu sentiasa terbuka. Hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat pada Allah dan banyak salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai ada apa kekeliruan yang berlaku, kita rajinlah bertanya kepada orang-orang yang ada keliling kita, para ulama, mufti dan sebagainya. Paling penting pintu taubat itu masih lagi belum tertutup ya Datuk ya. Selagi mana nyawa masih dikandung badan. Baik Datuk, kita nak raikan pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan dai serta kru-kru, tanyalah Ustaz TV3 dan 9. Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sekudah Johor ya. Ya, sihat Haji. Alhamdulillah, doa daripada Ustaz dan dai saya masih sihat, masih boleh tanya lagi. Ya, silakan. Okey, persoalannya Ustaz, saya nak tanya. Dalam syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, oleh ada mendapat syafaat, adakah kita boleh lalu di titian siratal mustaqim atau titian sirat? Iaitu titian yang maknanya kalau rambut tu 1/7 terlalu genting. Jadi nak minta pandangan Ustaz, adakah kalau kita dah banyak mendapat syafaat daripada Nabi kita akan terselamat daripada melaluan titi sirat ini? Itu soalannya. Ustaz pagi ini, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinon dari Skudai, Johor. Nun, jauh dari selatan sana Datuk. Baik Datuk, kaitan tentang titian sirat itu dan juga syafaat Nabi Muhammad SAW. Silakan Datuk. Allah berfirman mengenai titian sirat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Dalam ayat ini Allah Taala berfirman, tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan dia pasti wajib melalui titian sirat. Semua akan melalui. Bergantung kepada amalan masing-masing. Banyak amalannya, ikhlas dia, maka dia bergerak seperti kilat. Ada bergerak seperti angin laju. Ada bergerak seperti orang berlari. Ada orang yang berjalan. Ada orang merangkak sebelum jatuh ke dalam neraka. Jadi sebenarnya untuk tuan-tuan haji dan para penonton yang mulia Allah sekalian, saya jelaskan. Tadi saya dah sebut sikit, sebenarnya syafaat ni ada berbagai-bagai format. Ada berbagai format, ada berbagai-bagai bentuk. Bentuk yang pertama, yang paling besar adalah syafaat untuk melepaskan manusia keseluruhannya daripada siksaan padang mahsyar itu, yang mana untuk dilakukan, dimulakan proses hisab. Ya, ini yang pertama sekali. Kalau kita ibaratkan lagi satu, saya teringat kalau kita mendapat hari graduasi kan. Ketika hari graduasi semua orang duduk dalam dewan itu menanti. Kemudian datang seorang untuk minta izin dimulakan majlis graduasi kan. Maka kita boleh memahami dalam konteks seperti itu. Datang Nabi untuk minta kepada Allah agar dimulakan hisab.
Ini adalah syafaat yang paling besar. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat untuk orang memasuki syurga tanpa hisab. Baik Datuk, bila sebut tentang memasuki syurga tanpa hisab ni, mungkin ramai nak tahu ni apa antara mereka golongan mana yang masuk syurga tanpa hisab ni. Jadi kepada anda semua, insya-Allah jawapannya sebentar saja lagi. Boleh Datuk ya? Kita lihat seketika. Insya-Allah kita tutup dahulu siaran di TV3 dan insya-Allah sambungannya di TV9. Syaratnya terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda semua para penonton yang budiman yang terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Seronok di hati. Sebab apa? Kami terus teguh berdiri sebab sokongan dan tontonan anda semua. Jadi insya-Allah mudah-mudahan anda terus istiqamah, terus menyokong kami insya-Allah. Baiklah, hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bicarakan tentang akidah, yakni syafaat agung. Kita fokuskan kepada syafaat agung seperti mana kita sedia maklum bahawasanya itu adalah sebaik-baik pertolongan ketika mana dalam keadaan setiap manusia itu akan dalam keadaan kucar-kacir, dalam keadaan tidak tenang, memikirkan masa depan, bagaimana antara dua persimpangan, akan tetapi pertolongan Nabi SAW itu akan muncul, pasti akan muncul. Baiklah, bersama dengan kita Datuk Dr. Zahazan Muhammad, insya-Allah. Baiklah Datuk. Tadi yang sambungan tadi itu Datuk, antaranya golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Siapakah itu Datuk? Ya. Apabila kita melihat dalam hadis yang sahih, para sahabat tanya kepada Nabi SAW, siapakah yang masuk syurga tanpa hisab tu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah telah menjawab, hum la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayarun wa 'ala Allahi yatawakkalun. Itulah orang yang merupakan golongan yang tidak meminta jampi dari perkara-perkara yang haram. Yang kedua, orang yang bersabar di atas penyakit yang berlaku pada dirinya dan tidaklah memanaskan dirinya dengan api. Dan yang ketiga, orang yang sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka sentiasa mengharapkan daripada Allah penyelesaian dalam urusan-urusan mereka. Jelas para ulama dalam konteks di sini, la yasarqun wala yaktawun wala yatatayarun, mereka tidak menganggap adanya kesialan pada satu benda, ya, mana mereka sentiasa baik sangka kepada Allah Taala. Jadi orang-orang seperti ini merupakan golongan yang masuk hisab, masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Yang pertama tadi katakan la yastarikun, tidak ruqyah. Ruqyah ni maknanya jampi daripada benda-benda yang haram. Jumpa dengan bomo, jumpa dengan dukun, jumpa dengan ahli nujum dan sebagainya. Wala yaktawun. Melakukan perkara-perkara khurafat. Umpamanya orang yang sakit. Kadang-kadang orang yang sakit ni dia sanggup buat apa saja. Saya terdengar ada orang sakit, maka dinasihatkan kalau tidak kakinya akan dipotong, disuruh untuk makan cicak. Maka dia makan cicak, padahal makan benda ini merupakan benda yang haram. Tapi oleh kerana pengaruh orang itu kepada dirinya untuk dia sembuh, dia sanggup buat apa saja. Maka orang yang sakit diingatkan jangan mendapatkan rawatan, melainkan dengan cara yang halal dibenarkan oleh syarak. Jadi yang kedua, layak tahun. Mereka tidak memanaskan diri. Zaman dahulu, kalau mereka mengalami penyakit, mereka akan memanaskannya, letak pada besi, kemudian kenakan pada anggota. Bukanlah perkara ini haram, tapi yang paling aula sekali, jangan menyakiti tubuh badan dengan kaedah-kaedah seperti itu, melainkan apabila doktor menasihatkan. Yang kemudian yang ketiga, wala yatatayarun. Yatatayarun ni berarti tidak menganggap adanya kesialan. Kalau orang dulu-dulu mereka ada menganggap kesialan pada bulan Safar sebagai contohnya. Tak boleh kahwin pada waktu ini, dilarang untuk perkara tertentu mengadakan walimah pada waktu ini. Ini namanya yatatayarun. Tiara, iaitu menganggap adanya kesialan. Kalau orang Arab dulu, mereka melepaskan burung. Kalau lepaskan burung yang terbang ke kanan, maka benda itu baik. Kalau lepas ke kiri, maka benda ni buruk. Maka mereka tidak melakukannya. Kalau nak musafir pun, nak pergi perang, nak pergi berdagang pun dibuat benda yang sama. Dia ambil burung seekor, kurung, kemudian lepaskan burung ni. Kalau burung terbang kanan, boleh pergi. Kalau kiri, ini dalam perkataan dia yatatayarun, menggunakan burung untuk memberikan kepadanya satu ilham. Ini haram dalam Islam. Menilik nasib, bertanya kepada orang tentu, melihat pada tapak tangan. Ini semua adalah golongan yang melayakkan mereka untuk mendapat kemurkaan Allah dan tidak akan masuk syurga.
Sebaliknya orang yang beriman kepada janji Allah, meyakini apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik, tidak berusaha yang sebaik mungkin, lalu dia ditimpa juga musibah ataupun ujian itu dia sabar, maka inilah golongan yang berpeluang besar untuk memasuki syurga tanpa hisab. Dan yang keempat, mereka bertawakal pada Allah Taala. Ingat ya, yang pertama tidak mendapatkan nasihat dan perbuatan daripada sumber yang haram, berumur dan sebagainya. Yang kedua, tidak menyakitkan tubuh badan dengan kaedah-kaedah yang salah, melainkan dengan nasihat doktor. Yang ketiga, tidak tatayarun, tidak menganggap ada kesialan pada waktu, pada musim, pada tanda-tanda yang dia sendiri tentukan atau orang tentu bagi nasihat kepadanya. Yang keempat, mereka sentiasa bertawakal pada Allah. Jadi dalam hadis ini, golongan yang melengkapi syarat-syarat ini berpeluang untuk masuk syurga tanpa hisab. Baik Datuk, kita bicarakan tentang, kebanyakannya kita bicarakan tentang mereka yang layak untuk mendapat syafaat, Datuk ya. Ada soalan di WhatsApp ni, sahabat kita Mar, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Siapakah golongan yang terhalang dari mendapat syafaat agung? Masihkah ada harapan untuk mendapatkan syafaat daripada Allah jika seseorang telah memutuskan tali silaturahim di antara adik-beradik atau sahabat handai? Ada dua soalan di situ. Siapakah golongan yang terhalang, kemudian golongan yang memutuskan silaturahim? Silakan Datuk. Memutuskan silaturahim ni satu perbuatan yang haram. Ia satu bab yang lain. Ya. Andai seorang itu melakukan kebaikan-kebaikan tapi silaturahim tidak dijaga, kita bimbang orang ni masuk neraka. Kerana Allah menyatakan pada awal surah Nisa, "Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham." Kata para ulama tafsir, contohnya Imam Qurtubi, menunjukkan di situ takwa pada Allah Taala disertai dengan antara amalan-amalan saleh dalam menjaga silaturahim. Jadi orang yang mendakwa dirinya bertakwa pada Allah tapi tidak menjaga silaturahim, kita bimbang takwanya tidak sempurna. Maka golongan seperti ini kita ingatkan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang menjaga silaturahim, kita berikan berita gembira kepada mereka. Kerana hadis mengatakan, man arada yusatalahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang nak umurnya panjang, siapa yang nak rezekinya berkat, maka hendaklah dia menjaga silaturahim. Jadi orang yang tidak menjaga silaturahim, kita bimbang mereka ni akan ditimpakan dengan hukuman oleh Allah di akhirat, dimasukkan ke neraka, sehinggalah tempoh tersebut selesai segala dosa-dosanya itu, dapat keampunan daripada Allah. Selagi dia orang beriman, melakukan maksiat, dia akan diseksa. Nanti kemudian baru dia akan dapat syafaat untuk dikeluarkan daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Dan dalam hadis yang kita bincangkan tadi, bahawa para malaikat adalah salah satu golongan yang layak beri syafaat. Dan malaikat beri syafaat kepada orang yang akhlaknya baik. Betul. Kalau orang tidak menjaga silaturahim ini, automatically akhlak dia tidak baik. Maka kita bimbang dia antara golongan yang terakhir sekali dia keluarkan dari neraka untuk dijemput masuk ke dalam syurga. Digambarkan dalam hadis keadaannya seperti seekor burung yang dilahirkan oleh ibunya, yang menetas daripada telurnya itu dalam keadaan tak ada daging di badannya. Allah. Dalam keadaan terbakar hitam, kan, anak burung yang kecil itu dikeluar daripada telur ibu, telur yang menetas itu keadaannya hitam. Bulunya belum ada. Maka itulah keadaan orang yang keluar dari neraka yang terakhir sekali. Kecut badannya, hitam tubuhnya. Kemudian barulah dia dipanggil untuk masuk syurga. Kemudian syurga itu ditutup kepada orang-orang kafir saja berada dalamnya. Allahu Akbar. Datuk, mungkin kita boleh bincangkan juga. Kita semua sedia maklum bahawasanya pertolongan ataupun syafaat Rasulullah ini tanda kasih dan cintanya Rasulullah kepada kita. Di mana inilah yang tertinggi. Cumanya Datuk, apakah yang dianjurkan kepada kita pula untuk menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW? Ketika datang golongan Nasara dari Najran kepada Rasulullah SAW yang berada di Madinah untuk berdebat beberapa perkara berkaitan isu agama, maka mereka berkatakan, wahai Muhammad, nahnu nuhibbullah, kami cinta kepada Allah, tapi tidak kepada kamu. Lalu Allah turunkan ayat 31 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, kalau kamu beriman kepada Allah dan cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Fattabi'uni, ikut aku. Maka kita orang-orang beriman yang diberikan kemuliaan menjadi orang beriman ini, bila Allah gambarkan ayat itu untuk mendapat kasih sayang dan cintanya Allah, maka kena ikut Rasulullah SAW. Wajib ikut Rasulullah SAW. Dalam apa jua bentuk yang dianjurkan kepada kita, Quran itu turun secara ijmal, maka datang hadis untuk menguraikan. Betul. Maka pembuktian cinta kepada Nabi ini adalah dengan satu dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan, belajar.
Jadi ketika Nabi bersabda pada para sahabat yang menjumlah lebih daripada 70,000 orang ketika menunaikan Hajatul Wada, itu Nabi bersabda, "Khuzu anni manasikakum." Ambil daripada aku cari ibadah kamu. Maka para sahabat melihat, memindahkan penceritaan, periwayatan, sanad hadis yang begitu sempurna bagaimana pelaksanaan ibadah haji Nabi itu direkodkan dalam kitab-kitab hadis. Tuan-tuan, tak ada satu cara hidup pun tuan-tuan yang lebih lengkap dari Islam. Masya-Allah. Tuan-tuan, ini cabaran para ulama kepada orang bukan Islam untuk kata mana dia cara hidup yang lebih lengkap di Islam. Islam punya rekod 1400 tahun direkodkan. Kalau ada orang mengatakan universiti tertua dalam dunia, universiti Harvard, Oxford, saya beritahu kepada tuan-tuan, universiti tertua dalam dunia, universiti Rasulullah SAW. Di Madinah telah melahirkan sekalian ilmuwan para sahabat. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Sahal bin Sa'ad. Ini siapa ini? Ini adalah cendekiawan-cendekiawan ilmuwan-ilmuwan yang telah mencatat daripada Rasulullah. Direkodkan. Nanti ada satu cara hidup yang lebih komprehensif dan juga eksklusif dengan Islam. Sempurna. Tanya saja benda ada jawapannya. Mungkin kita tidak tahu, itu masalah kejahilan kita. Maka bila kita lihat cinta kepada Rasulullah ini dibuktikan dengan ilmu, bukan dengan ikutan. Belajar. Baca hadis. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kunna nu'allimu auladana sirah kama yu'allimu ahaduna suratan minal Quran." Kami mengajar anak-anak kami untuk memahami sirah, kerana sirah itu terjemah kepada Quran dan penjelasan daripada Quran itulah sirah Nabi, sebagaimana kami mengajar mereka menghafaz Al-Quran. Maka kita baca tak sirah Nabi soalannya? Ini usaha yang kita kena lakukan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lagi apa lagi? Banyakkan selawat ke atas Nabi, amalkan sunnah Nabi SAW, berakhlak dengan akhlak Islam. Kerana dalam hadis mengatakan, "Inna akrabakum ilayya majlisan yawmal qiyamah ahsanuhum akhlaqan." Orang yang paling rapat kedudukannya dengan aku di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu apa tuan-tuan? Dengan tiang, dengan telefon, dengan manusia. Ada orang yang pergi ke masjid sembahyang 5 waktu dia, tapi rumahnya penuh dengan semak samun, tak pernah dia nak tebas. Akhirnya ulau. Orang Melaka ya, ulau. Ulau pun duduk dalam rumah dia. Patuk anak-anak jiran sebagai contoh. Orang ni beranak Islam ke tuan-tuan agak-agak? Dia nak tunjuk dia cinta pada kucing, sayang pada kucing macam Abu Hurairah yang kita belajar hidupnya. Maka kucing semua dia bagi makan. Tapi kucing itu membuang najisnya merata-rata kat tangga flat dan sebagainya. Akhlak Islam ke ni tuan-tuan? Orang makan, dibiarkan anaknya buang sampah merata-rata. Dah tersumbat dalam longkang. Dah banjir pula. Dah kereta orang pula rosak. Dah keadaan jadi tak bagai-bagai hiruk pikuk dan sebagainya. Ini amalkan Islam agak-agak. Jadi kena ingat, mengamalkan sunnah Nabi itu mula daripada perkara yang kecil sampai perkara yang paling besar. Jadi jangan kita mengatakan janggut saya panjang, jubah saya ikut cara Rasulullah, tapi akhlak kita pada orang keliling buruk. Kita bimbang orang seperti ini tidak masuk dalam kalangan yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ada orang bagus dengan kawan-kawannya. Mai dai, lepas ni saya belanja anda makan roti canai, telur, bawang, sebagainya. Tapi dengan isinya kedekut. Sedangkan Nabi bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang paling baik pada isterinya. Ini sunnah Nabi. Diamalkan atau tidak? Dengan kawan bukan main baik lagi dia. Berapa pun dibayar kalau makan bersama mereka. Tapi dengan isterinya, nak hulu RM50 pun kedekut, susahnya. Sampai anak-anak pun kata, abah tu biarlah ditanam dengan duit-duit dia sekali dalam kubur. Allah, kesiannya. Jadi ini menandakan adanya penyimpangan dalam pengamalan sunnah Nabi. Buat satu perkara tinggal yang lain. Kita bimbang masuk dalam ayat Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian, kamu mengabaikan sebahagian? Maka ini jadi sikap ahli kitab nanti akhirnya. Jadi cinta pada Nabi itu nak dibuktikan dengan amalinya, bukan setakat berkata-kata. Orang-orang Islam yang berada di Eropah pada hari ini, begitu cinta mereka kepada Nabi, bukan setakat mengadakan program Maulid Rasul, makan. Sebaliknya pada hari Maulid Rasul itu mereka punya tazkirah pendek saja. Lepas tu masing-masing bawa makanan potluck pergi hantar ke rumah orang-orang bukan Islam. Bagi menunjukkan kepada orang bukan Islam yang sama ni anti Nabi dengan berbagai tuduhan. Layak palsu. Mereka tunjuk kami umat Nabi Muhammad, kami hantar biskut pada hari ini, coklat yang halal daripada buatan Turki. Kami hantar ke rumah kamu, hantar bunga dan sebagainya. Ini adalah kerja untuk menyebarkan Islam dan menunjukkan begini akhlak Nabi SAW.
mungkin kat negara kita pun kita dah kena mulakan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Masya Allah, apa yang dipaparkan akhlak oleh baginda Nabi SAW itu sebenarnya cukup lengkap, Datuk ya. Sememangnya sangat sesuai untuk kita teruskan amalkan, terutamanya untuk kita bersama dengan masyarakat sekelilingnya, kejiranan kita, ahli keluarga kita, negara kita, insya-Allah. Baiklah Datuk, banyak lagi kita akan kongsikan bersama dengan para penonton. Cumanya kepada anda semua nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada pagi ini mungkin yang baru menonton, kenapa lambat benar? Baiklah, yang baru menonton, kami hari ini kita bicarakan tentang akidah syafaat agung bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Baiklah Datuk, subhanallah banyak yang kita kongsikan. Bukan kita lah Datuk kongsikan, saya sekadar bertanya je. Cumanya Datuk, subhanallah, jika kita amati apa yang dipaparkan oleh Nabi Muhammad SAW, akhlaknya, kemudian kita ikuti, kemudian satu hari nanti akan menjadi satu pertolongan, iaitu syafaat, Datuk ya. Cumanya Datuk, bila sebut tentang kesalahan ataupun kesilapan dalam kehidupan ini, satu soalan yang sangat cantik daripada Sairul Nizam di Facebook ni, mungkin juga mewakili para penonton di luar sana. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimanakah jika seseorang itu pada usia mudanya dia langsung tak pernah solat dan tak pernah menjalankan perintah Allah dan akhirnya dia murtad? Na'udzubillah min zalik. Tetapi di usia tuanya dia kembali memeluk agama Islam dan melakukan banyak kebaikan. Contohnya banyak bersedekah, kerap berdakwah dengan tujuan mengajak orang bukan Islam memeluk agama Islam serta menghabiskan usia tuanya beriman kepada Allah. Persoalannya, dia akan mendapat syafaat agung. Adakah dia akan mendapat syafaat agung Rasulullah SAW di padang mahsyar nanti? Ialah kalau kita lihat kepada logik akal kita, pernah keluar dari Islam itu. Silakan Datuk. Da'i dan para penonton yang dimuliakan sekalian, taubat diterima oleh Allah selagi nyawa belum berada di kerongkong dan selagi matahari tidak terbit di sebelah barat. Dalam satu peristiwa yang direkodkan dalam kitab, dalam sebagai contohnya tafsir Ibn Katsir, ketika Al-Imam Ibn Katsir membawakan ayat ke-15, 16 surah Al-Ahqaf yang mana menceritakan tentang perilaku manusia yang dicintai oleh Allah. Wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina taqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu anhum sayyi'atihim fi ashabil jannah wa 'ala sidqil ladzi kanu yu'adun. Maksud ayat ini, bila seorang itu sampai usia 40 tahun, dia pun kembali pada Allah, dia berdoa pada Allah, ya Allah baikilah hidupku, ampunkan dosaku, ibu bapaku, anak-anakku dan terimalah taubatku. Ini ayat, kata para ulama, kebanyakannya turun tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tapi dalam kaedah pentafsiran Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahawa ayat ini turun untuk semua orang sebenarnya. Jadi umur 40 tahun satu proses perubahan. Selagi seorang itu menyedari bahawa dia melakukan kesilapan dan dia nak bertaubat kepada Allah, pintu taubat itu sentiasa terbuka. Selagi nyawa belum berada di kerongkong dan selagi matahari tidak lagi terbit di sebelah barat. Kerana tanda matahari terbit barat adalah pintu taubat dah tutup. Jadi dalam ayat ini dibawakan oleh Imam Ibn Katsir kisah seorang lelaki yang telah melakukan dosa besar. Dia datang dalam majlis Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika beliau sedang mengajar anak-anak muridnya. Abdullah bin Abbas pada masa itu sudah buta. Jadi lelaki ini pun bertanya kepada Ibn Abbas, nampaknya dia seorang jahil. Dia bertanya dengan terus terang, wahai Ibn Abbas, ada tak peluang untuk saya bertaubat? Saya bunuh seorang perempuan. Allahu Akbar. Kalau kita buat dosa, jangan cerita kat orang. Jangan masuk kat Facebook. Tolong. Itu kita dengan Allah. Tak payah cerita-cerita dengan orang. Tak payah nak buat press conference pula. Saya nak bertaubat hari ini, panggil semua wartawan datang. Ini tak ada suruh dalam Islam. Taubat tu kita dengan Allah saja.
Kita bukan agama lain yang memerlukan penjelasan di hadapan khalayak ramai. Yang pentingnya orang ini telah minta kepada Ibn Abbas penjelasan adakah peluang untuknya bertaubat kerana dia telah bunuh seorang perempuan. Iaitulah perempuan itu dipinangnya. Perempuan itu tolak pinangannya. Masya Allah. Tak lama kemudian seorang lelaki lain meminang perempuan itu terima. Oleh kerana hampa, kecewa, marah ini, dia pun bagi perempuan itu dibunuhnya perempuan itu. Ahli taubah, ada tak peluang bagiku untuk bertaubat, wahai Abdullah bin Abbas, wahai sepupu Rasulullah? Maka Abdullah bin Abbas jawab, ya, bagimu masih ada peluang untuk bertaubat. Lalu Allah bin Abbas berkata kepadanya, ahayun walidak, apakah ayah ibumu sudah hidup? Masih hidup lagi? Dia jawab, mereka sudah mati, wahai Abdullah bin Abbas. Kalau begitu, taubatlah kepada Allah bersungguh-sungguh. Wa atbi'i sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pesan Allah bin Abbas ini, hendaklah engkau banyakkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kau buat itu akan menghapuskan dosa-dosamu dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Apa yang telah engkau lakukan itu memadai untuk engkau bertaubat pada Allah, bangun pada waktu malam, mengadulah kepada Allah dengan tangisan. Tanda dakwah doa kita diterima oleh Allah adalah sesatunya kita menangis. Sayu rasa, sedih rasa. Ya, tak lama lagi nak Ramadan, kita buat persiapan untuk menghadapi Ramadan itu dengan banyak bertaubat kepada Allah SWT. Jadi kepada siapa sahaja melakukan dosa di luar sana, ni cerita-cerita tentang perkara sebegini kita kena banyakkan kepada orang-orang muda kita, kepada orang yang melakukan maksiat, kepada orang kat luar sana yang nak kembali. Kerana kalau tidak, mungkin agama lain lebih prihatin untuk bawa kisah-kisah seperti ini, kisah pengampunan, kisah itu ini melembutkan hati orang. Kita perlu bahawa ruang keampunan terhadap dosa-dosa ni sangat terbuka luas dalam Islam. Dulu tahun 80-an, di masjid-masjid tertulis kan, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Buat gambar jenazah. Sekarang Alhamdulillah banyak masjid sudah tidak menggantung lagi poster itu. Mereka tulis ayat yang lemah lembut. Masjid ini kehilangan ramai jemaah sejak Ramadan yang lalu. Kan? Kalau hilang selipar tak mengapa, tapi kami hilang jemaah. Ya Allah, ayat-ayat memujuk betul. Memang ayat apa dipanggil touching betul lah. Kita tengok pun rasa segan, malu kat masjid ni. Jadi tuan-tuan, kita kena guna psikologi, kelembutan, kemesraan dalam berdakwah kepada orang. Dan kita rasa gembira melihat ada masjid-masjid hebat macam kat Negeri Pahang kan. Ya, kabarnya Masjid Temerloh Jaya dengan nazirnya, dengan Jaya Tuan Rasanya sungguh berinisiatif tinggi. Adakah sistem downline untuk menjemput orang datang ke masjid? Saya di bawah saya ada 5 orang, Tuan Da'i ada 5 orang. Jadi bila kita pergi sembahyang, kita pastikan 5 orang bawah kita ni mana tak datang ni. Bukan downline bisnes saja. Downline dari sudut pahala akhirat, bisnes akhirat. Jadi mudah-mudahan kita boleh buat benda-benda semikian untuk mengajak orang kepada kebaikan dan cerita kepada mereka syafaat, cerita mereka keampunan. Macam mana banyak dosa sekalipun, Allah Maha mengampun dan Allah Maha penyayang. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita dapat dekatkan anak-anak muda, orang-orang rasa bersalah, orang yang tak ada hala tuju dalam hidup ini kepada kebaikan-kebaikan alangkah banyaknya. Dan izinkan saya untuk lengkapkan satu lagi bicara kita yang saya terlupa tadi nak sebut. Bahawa sebenarnya syafaat-syafaat antara yang dijelaskan dalam kitab-kitab hadis, syafaat yang paling besar adalah memulakan proses mahkamah Allah selepas manusia termanggu-manggu menunggu itu. Baik. Yang kedua, syafaat adalah untuk memberi peluang kepada orang yang sama berat kejahatan dan kebaikannya untuk masuk syurga. Mereka ni dipanggil sebagai Ashabul A'raf. Kalau nak baca lebih lanjut, lihat dalam tafsir surah Al-A'raf sebagai contohnya. Untuk memahami siapakah Ashabul A'raf, iaitu golongan yang sama kebaikan dan keburukannya, lalu Nabi bagi syafaat untuk masuk ke syurga. Yang ketiga adalah syafaat Nabi untuk orang yang telah diperintahkan untuk masuk neraka agar dibatalkan perintah itu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Contohnya pada hari ini kalau ada kes buli di sekolah kan, ni kes tak begitu baik lah, tapi kita jagalah anak-anak kita, penuhilah hajat mereka. Cakaplah dengan yang baik mereka. Doakan untuk mereka ya. Contohnya Nabi ni doakan orang muda, Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Tuan-tuan pegang dah ada anak-anak lelaki kan? Doa-doa ni tuan-tuan. Ibu-ibu pegang dah ada anak perempuan, doakan dengan doa ni. Apa dia? Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunkan dosa anakku ini, peliharalah kemaluan dia dan bersihkan hatinya. Allahumma ghfir lahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunkan dosa dia yang aku pun tidak dipertanggungjawabkan untuk tahu apa-apa dosa dia. Yang kedua, bersihkan hatinya dan peliharalah kemaluannya daripada melakukan maksiat. Yang perempuan baca Allahumma ghfir dhanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Nanti saya masukkan sekali lagi di dalam Facebook saya ya. Facebook Ustaz Hazan Muhammad. Doa ini untuk tuan-tuan hafal.
Ya, jadi supaya anak kita tak bully orang. Kalau lalu kes buli ini, tiba-tiba yang membuli itu ditangkap dan dilokapkan. Nampak tuan-tuan? Maka nak dilokapkan itu, tiba-tiba bapa kepada yang kena buli datang jumpa pihak polis. Tuan, tak apa, tuan, tak apa. Tak apa, ni masalah kecil, lepaskan budak ni. Jadi nampaknya di akhirat nanti pun boleh berlaku seperti itu. Orang ni nak masuk neraka, tapi oleh kerana syafaat Nabi, maka tidak dia dimasukkan ke neraka, terus masuk syurga. Tapi tentu ada syarat-syaratnya seperti keimanan, akhlak yang kita telah jelaskan. Yang keempat adalah syafaat Nabi untuk meninggikan darjat orang yang telah masuk syurga. Kerana satu tingkatan perbezaan di antara ahli syurga itu seperti kita melihat bintang-bintang yang jauh di ufuk timur pada waktu malam. Begitu tinggi. Ya, jangan terkejut nanti tuan-tuan, tiba-tiba kerani dekat pejabat kita yang kita pandang rendah itu, dia pula berada di makam di atas kita. Maka di akhirat Nabi punya kemuliaan syafaat untuk meninggikan darjat orang yang kekurangan ini. Buktinya apa? Buktinya dalam satu hadis riwayat Bukhari ketika Nabi berdoa untuk sahabat namanya Ubaid Abi Amir. Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir, Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqika aw minan nas. Ini adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Amir yang wafat yang mati syahid dalam peperangan Autas. Maka Nabi telah mendoakan untuknya, ya Allah, tinggikan darjatnya lebih tinggi daripada orang lain kerana kesungguhannya, komitmennya ketika berada dalam perjuangan dalam jihad itu. Jadi ini syafaat Nabi juga yang keempat. Yang kelima, syafaat untuk meringankan seksa orang dalam neraka. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, doa Nabi, syafaat Nabi supaya Abu Talib ini, bukan Abu Jahal, Abu Talib ini diberi sedikit keringanan dalam syurga, dalam neraka kerana kebaikannya mempertahankan Islam. Jadi menghargai jasa-jasa ini, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yawmal qiyamah fayuja'al fi dhahdah minan nar yablu ka'baihi yaghli minhum ummu dimaghihi. Moga syafaatku berguna untuk Abu Talib pada hari kiamat. Dia berada dalam neraka, di bahagian asap api neraka itu, cuma dengan azab yang paling ringan dalam neraka, iaitu kena asapnya sahaja, menggelegaklah otak kepada Abu Talib ini. Yang keenam adalah syafaat Nabi untuk mengeluarkan para pelaku dosa besar dari neraka. Jadi hadis-hadis berkaitan dengan syafaat ini sangat banyak dan mencapai mutawatir, dan Nabi telah bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku adalah untuk orang yang melakukan kesalahan dosa-dosa besar, tetapi dalam hatinya ada keimanan yang jitu, yang ikhlas, yang penuh dengan syarat-syarat yang telah kita jelaskan tadi. Datuk, bila kita bicarakan tentang syafaat ini sepanjang hampir 2 jam ini, mungkin kita faham. Akan tetapi mungkin kita juga risau dengan anak-anak muda, generasi muda kita. Bagaimana Datuk untuk kita ini membimbing ataupun mendidik golongan muda dalam meyakini bahawa pentingnya mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ini akan tergolong dalam golongan yang mendapat syafaat kelak? Dan mungkin sebagai kesimpulan kita pada hari ini, silakan Datuk. Dalam satu hadis Nabi SAW beri berita gembira kepada setiap kita, iaitulah orang yang mendapat syafaat ni, kata baginda sallallahu alaihi wasallam dari Tirmizi, Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak dan paling berhak, yang paling berpotensi untuk dapat syafaatku di akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Jadi anak-anak muda yang bekerja, tak salah kita pakai kot, pakai tie sesuai dengan suasana yang ada. Mungkin seseorang nanti silap faham nak ikut sunnah kena pakai jubah saja. Pergi kerja pakai jubah, mungkin tak sesuai, tak selesa. Mungkin seseorang itu memahami janggutnya kena panjang sekian-sekian untuk ikut sunnah Nabi SAW. Itu bagi setengah ulama sesuai. Tapi bagi anda yang bekerja di pejabat korporat mungkin tak sesuai. Jadi banyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Rajin-rajin berselawat ke atas Nabi SAW. Ini juga satu peluang untuk setiap kita mendapat syafaat Nabi. Yang terakhir sekali sebagai rumusan, yang nak hadari dan juga penonton yang mulia Allah sekalian, saya petik sedikit daripada tafsir Al-Munir. Tafsir ini saya galakkan tuan-tuan milikilah tuan-tuan sebagai jambatan kita dengan Tuhan. Karangan Syekh almarhum Dr. Wahab Az-Zahili, seorang ulama yang terkemuka dari negara Syam yang telah meninggal dunia. Bahkan beliau mendapat anugerah Tokoh Mal Hijrah peringkat kebangsaan di negara kita ya, masa dahulu sebelum wafatnya. Jadi lihat pada tafsiran surah Ad-Duha, surah yang pendek, Allah menjelaskan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di akhirat kelak Tuhanmu akan beri kepadamu banyak kebaikan sehingga kamu redha padanya wahai Muhammad. Ini merupakan satu janji yang mencakupi banyak sekali kurnia yang diberikan, termasuk syafaat yang agung.
Nabi SAW pernah menjelaskan perkara ini dalam satu hadis oleh Khatib dalam Talkhis Al-Mutasyabih. Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Maka Nabi menjawab, merespon pada ayat yang turun ni kepada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhan, kalau begitu saya tidak redha walaupun seorang daripada umat saya masuk neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Dengar baik tuan-tuan ya, ulang balik semula ya. Nabi menjawab pada ayat Tuhannya turunkan, kalau begitu wahai Tuhan, saya tidak redha walaupun ada seorang daripada umatku duduk dalam neraka. Allah. Jadi ayat ini memberi kepada kita satu apa kita panggil satu harapan. Bahawa setiap kita ni melakukan kesalahan tapi berusahalah untuk bertaubat, berusaha untuk baiki diri, berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menghapuskan kejahatan-kejahatan. Tidak ada siapa pun yang perfect. Maksud saya bercakap ke depan ni, bercakap bukan main gah lagi, bercakap bukan main hebat lagi. Amalannya belum tentu. Maka tuan-tuan, ini merupakan kesempurnaan jawapan qasam dengan dua perkara yang telah disebutkan oleh Allah di awal tadi, di awal surah Duha. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah menceritakan kemuliaan waktu duha dan Allah memberi jaminan kepada Nabi bahawa kesempurnaan pemberian itu di akhir nanti akan diberi kepada segala nikmat, dan nikmat syafaat itu baginda minta kepada Allah agar diberi kepada semua umat Islam. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan ini tuan-tuan. Baik Datuk, harapan kita semua untuk mendapat syafaat Nabi SAW pastinya satu hari nanti mungkin sebagai pengharapan kita, yakni doa. Mungkin Datuk boleh kongsikan sama-sama menjadi orang yang membacakan doa untuk kita semua agar mendapat syafaat satu hari nanti. Silakan Datuk. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al-muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Bantulah kami untuk mentaati mereka yang masih hidup ya Allah, dan bersabar atas kekurangan dan juga kerenah mereka ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami, pasangan kami, anak-anak kami, keturunan kami, sekalian orang buat baik pada kami, sekalian orang buat salah pada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh pada Engkau tempat minta, tempat pengaduan, tempat merayu ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, bersyukur padamu, membaiki amal salih kami tanpa henti kepadamu. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang tidak murtad, kami mohon kepadamu nikmat yang tidak putus-putus. Kami mohon kepadamu kelayakan, kesempurnaan nikmat agar dapat menemani Rasulullah SAW masuki syurga yang maha tinggi. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha dinqaha wa jillaha awwala wa akhiraha alaniyataha wa sirraha. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu keampunan tak dosa-dosa kami, yang kecil ataupun yang besar, yang awal ataupun yang akhir, yang zahir ataupun yang batin ya Allah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Kau kira kami pada kelemahan kami, ketelanjuran kami, kekurangan kami. Jangan Kau pikul ke atas kami beban yang tak mampu kami mikulnya, sebagaimana telah Kau pikulkan ke atas orang sebelum kami. Tersungkur mereka itu dibuatnya, wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, beri kepada kami kebaikan dunia, beri pada kami kebaikan akhirat. Peliharalah kami dari neraka jahanam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, beri pada kami hidayah, bimbinglah kami untuk hidayah. Jadikan orang-orang keliling kami membantu kami untuk melakukan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Zahazan Muhammad kerana kesudian untuk berkongsikan topik kita pada hari ini, syafaat agung. InsyaAllah kita akan bersama lagi ya Datuk ya. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. InsyaAllah pintu taubat terbuka untuk kita semua. Baiklah, kepada anda semua, moga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah.